Dah. Tutup pintu. Tutup. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إلهي أنت أصلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Penat tadi baru orang kata apa? Layan anak-anak pondok jadi ini masa untuk kita pula. Jadi tuan-tuan dengar suara. Waalaikumsalam Abang Zulkifli Zul. Tuan-tuan dengar suara. Dengar alhamdulillah. Nur Ismail. Waalaikumsalam. Abang Jet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nur Ismail. Jadi hari ni salam Fik, tolong doakan saya sihat. Seperti biasa saya terlental sebab masalah tulang rahim. Terima kasih Fik. Jahan Nizam Isa. Baik, kita doakan. Juga kepada orang yang kehilangan kerja, orang yang kehilangan kerja untuk mendapatkan kerja dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in sayyidun lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مسلوبي آتني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat wa tahdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalihuna biha as-salati min jami'il khairati fil hayat wal ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'uka innama yubayyi'una Allah wallahi fawaidihim faman nakasa fa innama yakusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah kesihatan yang baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berkatilah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah ganti bagi kami yang mana kehilangan kerja sewaktu pemerintahan kerajaan yang terdahulu, ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in sayyidun lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح الهسيسلة الخرية ونشبندية وجميع أهل تراكي خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء غوث الأعظم قلطبي علي من السيد الشيخ عبد القادر جلاني قدس الله سره وسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد خطيب سماد ابن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة كليسابو Cirebon وسيد الشيخ عبد القارم بنتين وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد رضي الله وشيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين رضي الله والأصوله وفروعه وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مسلمياتني محبتك ومعرفتك. Ilaha illallah. Okey. Muhammad Nasri ya zikir tarekat. Tarekat Qadrah Wadan Syabandiyah. Berpeluh-peluh kita, berpeluh-peluh. Zaman ni Kulim Kedah. Boleh mai malam ni kita nak naik Gunung Jerai. Siapa ada? Kita berzikir atas tu. Okey. Jadi tuan-tuan sementara tuan-tuan duk share tadi, kita yang tadi doa kita mohon kepada rakan-rakan kita yang hilang kerjaya terdahulu akan digantikan dengan kerjaya yang lebih baik. Yang mana sakit itu diberi kesihatan yang lebih baik kerana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ni sebelum kita mula kita nak gelak sikit tadi tuan-tuan. Saya tadi tuan-tuan dapat notification. Dapat notification daripada Malaysia Gazette. Saya pun tekan. Bila tekan-tekan nampak muka Menteri Agama dapat. Ya, Suren, terima kasih Jadi nampak muka Menteri Agama. Jadi kita pun tengok tuan-tuan dia duduk diri atas apa nama stage papan macam karaoke Kita gelak dia kalau tuan-tuan tengok dia punya live tadi tuan-tuan pun akan gelak lah, tapi tak apalah nak buat macam mana. Setakat tu saja dia punya perjalanan dia, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya dia orang kata apa? Dia akan sedar dengan kesilapan yang dia buat dia akan sedar dengan kesilapan yang dia buat. Salam Dr. Lemut. Ya, Tarikah Syabandiyah, bukan Tarikah Qadrah Wadan Syabandiyah. Jadi tuan-tuan jadi hari ni kita nak bicarakan tentang keahlian parti. Kita nak membincangkan tentang keahlian di dalam parti. Sebelum saya memulakan apa-apa hujah saya tuan-tuan, saya nak memohon maaf kepada sesiapa yang pernah saya buat kesilapan, kepada sesiapa yang pernah saya terkata ataupun terkilaf daripada segi bahasa. Jadi itu yang ni Syafiq setelah bersuara dulu di dalam media sosial dengan Dr. Wajdi dan beliau pun ajak berjumpa selepas itu. Apa rancangan yang akan telah diambil untuk menjadikan Malaysia lebih baik? InsyaAllah ni kita nak sembang ni pasal nak menjadikan Malaysia lebih baik Jadi tuan-tuan, ya, mantan Menteri Agama. Jadi tuan-tuan, saya duduk tadi
Selepas keluar daripada pondok tadi, saya berjumpa dengan rakan saya di taman saya lah, Taman Seri Utama. Jadi bahagian Jitra kan, bahagian Jitra, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, bukan Wasamaniyah. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sirma Herning Ilahi anta maksudi wa ridaka kama tulubi amin ya rabbal alamin. Tuan Syafiq, ya terima kasih. Salam Quran Stage karaoke Jamban. Okey tuan-tuan. Ini saya nak masuk topik Topik hari ini memang agak relevan untuk kita bincangkan tentang keahlian parti. Jadi tuan-tuan, semasa Kerajaan Pakatan Harapan untuk memenangi PIU ke-14, mereka telah turun ke kampung-kampung. Yang saya sebut ni di Kedah lah. Mereka turun di kampung-kampung, mereka turun ke taman-taman, mereka menyebarkan borang mereka. Mereka menyebarkan borang keahlian mereka. Yang saya ambil contoh di sini adalah Parti Amanah. Parti Amanah PAN. Jadi semua orang telah mengisi borang sebagai keahlian mereka. Jadi hari ini apa yang berlaku hari ini adalah orang dah tidak percaya kepada parti politik di bawah Pakatan Harapan ni. Jadi mereka ini telah keluar daripada parti tersebut. Mereka telah keluar dan telah mengisi borang. Sebagai contohnya UMNO. Sebagai contohnya mereka menjadi ahli UMNO. Okey, apa permasalahan yang berlaku di sini? Jadi apa yang kami bincangkan tadi adalah apa yang berlaku kepada rakan saya. Rakan saya, dia bila cek di dalam database UMNO, dia sebagai ahli UMNO. Dan apabila dia cek di dalam database Amanah, dia tetap menjadi ahli Amanah. Ini akan menjadi... Jatuh lah. Sekejap tuan-tuan. Ini akan menjadi masalah di mana seseorang itu mempunyai dua keahlian parti. Ini kita tak pernah terfikir berkenaan ni Jadi dia ada dua keahlian parti. Di Amanah dia ada, di UMNO dia ada. Jadi apa yang kami bincangkan, dia ada dua formula yang kita nak bagi di sini secara live. Yang pertamanya mungkin berat sedikit dan mungkin tidak relevan, iaitu dengan memasukkan di dalam database JPN itu tentang keahlian parti seseorang. Jadi kita boleh tengok berdasarkan JPN database, berdasarkan nombor IC dia. Jadi bila dia tukar saja ke parti, kita tahu dia bukan duduk lagi dalam parti itu. Itu mungkin tak relevan, susah sebab untuk pejabat awam susahlah, sebab dia tidak boleh terlibat dengan parti politik. Option yang kedua yang kita bincangkan adalah kita tak nak perkara tu berlaku. Mungkin selepas ini borang keahlian parti, dia kena ada satu kolom di bawah. Itu kolom dia adalah dia daripada parti mana. Adakah anda pernah menyertai mana-mana parti politik sebelum daripada ini? Jadi bila kata dia ada kolom itu, mungkin saya tak tahu dalam perlembagaan UMNO, saya tak pakar Saya tak pakar dalam perlembagaan UMNO, mungkin ada, mungkin tak ada Di dalam perlembagaan kita kena letak di situ seseorang ahli di dalam parti UMNO tidak boleh mempunyai dua keahlian. Maknanya dia tidak boleh ada dia tidak boleh ada parti Amanah dan dia kemudiannya menjadi parti UMNO. Dia akan jadi masalah ke mana tuan-tuan? Dia akan jadi masalah kepada data orang panggil apa, kepada sama dengan DAP lah. Dia akan jadi kepada, kita panggil masalah kepada data inquiry. Relevannya sesuatu parti tu, dia akan gunakan data-data ni. Jadi kena masukkan di dalam borang keahlian UMNO tu sebagai contohnya, dia ada tak menyertai mana-mana parti politik. Sebab apa? Bila masuknya di dalam perlembagaan bahawa seseorang itu tidak boleh mempunyai dua keahlian politik, apabila dia menyertai parti UMNO sebagai contohnya, UMNO kena hantar surat kepada parti yang sebelumnya ataupun kepada pertubuhan yang sebelumnya untuk mengeluarkan nama dia di dalam data tersebut. Di dalam mereka punya database. Sebab apa? Kita nampak benda ni memang kelakar. Benda ni nampak memang kelakar, tetapi dia memang spesifik. Sebab saya bermain dengan data. Bila saya bermain dengan data, saya tahu masalah dia akan jadi mana. Yang pertamanya, dia akan menunjukkan parti dia relevan. Sebagai contohnya, PAN akan kata kami mempunyai ahli 3 juta orang. Sedangkan 3 juta tu, 2 juta tu dah lari pun kepada UMNO sebagai contohnya. Jadi dia masih menggunakan data-data tu untuk menunjukkan bahawa dia masih lagi satu parti yang relevan. Ini yang menjadi masalah kat dalam negara kita. Saya tak tahu, mungkin tuan-tuan ada orang kata apa, ada cadangan yang lain, sebab benda ini berlaku dalam negara kita, di mana apabila berlakunya pilihan raya, komponen parti ini datang
Komponen parti ini datang, mereka memberi borang kepada orang kampung. Kepada orang taman, dia bagi borang. Jadi orang tu pun keluar. Dia register sebagai contohnya di taman saya lah. Mereka keluar daripada UMNO, mereka register sebagai ahli amanah. Jadi apabila mereka duduk dalam ahli amanah, mereka patah balik ke UMNO, dia ada 2 keahlian dia. Dia tidak terbatal, dia jadi 2. Jadi sebab tu kita kena gunakan formula ini. Sebab apa? Untuk kita hapuskan data di dalam ROS mereka. Maknanya orang tu sebenarnya dah tukar keahlian parti, tetapi masih ada dia di dalam parti tersebut. Jadi itu dia panggil sebagai data security lah. Jadi dia ada banyak yang boleh digunakan dalam data-data tu, dan kita minta untuk mereka hapuskan. Itu salah satu je untuk kita menghapuskan sesuatu parti ni. Sebagai contohnya DAP. Macam mana kita nak tunjukkan bahawa DAP ni tidak relevan lagi? Kalau kita tengok hari ni, mereka boleh menunjukkan data yang mengatakan mereka relevan adalah mereka menggunakan data-data yang tidak diupdate. Macam Abang Granite Instant, terima kasih membantu saya daripada segi ujah. Mereka menggunakan data-data yang tidak diupdate. Mereka mengatakan mereka masih disokong oleh rakyat Malaysia. Sebagai contohnya, mereka mempunyai keahlian lebih kurang 3 juta dan sebagainya. Jadi ini yang kita perlu. Dan sebagai orang awam, sebagai umum, anda bila anda cek, macam rakan saya tadi, saya kata apabila anda menyertai UMNO dan bila anda cek dalam amanah masih ada nama anda perlu membuat satu laporan. Perlu membuat satu laporan bahawa dia telah tersalah menggunakan data peribadi anda. Sebab anda tidak lagi duduk di dalam parti tersebut, tetapi mereka menggunakan data peribadi anda. Itu yang jadi masalahnya di dalam negara kita Malaysia ni. Ini satu poin untuk kita menghapuskan sesuatu parti politik tu dengan menunjukkan okey tuan-tuan, minta maaf ada orang call tadi ya. Okey, Muhammad Ridwan Esma, macam mana nak update data parti politik ni? Macam mana nak update data Salam Fik esok ada di kedai tak? Saya nak singgah. Ada Kasim Baba. Macam mana kita nak update? Okey, cara nak update dia adalah yang saya nampak. Sebab saya bermain dengan data, jadi kita memerlukan rekod yang orang ini keluar daripada parti. Macam mana kita nak tahu rekodnya? Maknanya di dalam borang pendaftaran UMNO, macam PAS dia tak risau sebab PAS, mana-mana ahli PAS yang keluar daripada parti, dia orang tak terima balik. Jadi yang dalam UMNO ni yang jadi masalah ni. Jadi di dalam borang UMNO, dia kena ada di bawah kolom yang bawah tu, adakah anda pernah menyertai mana-mana parti politik? Jadi bila dia kata ya, sila nyatakan parti politik yang pernah anda sertai. Sebab apa? Untuk setiausaha hantar kepada parti tersebut menghapuskan data dia. Menghapuskan data dia bahawa orang ini telah declare bahawa telah keluar daripada parti dan ingin menyertai satu parti yang baru. Jadi itu yang paling pentingnya. Sebab itu kena masukkan di dalam perlembagaan bahawa seseorang individu ataupun seseorang ahli parti tidak boleh menyertai lebih daripada satu komponen parti. Maknanya dia tak boleh menyertai banyak parti politik. Jadi dekat situ kita boleh gunakan dalam surat itu, sila padam nama simpulan-simpulan ini merujuk kepada perlembagaan UMNO sebagai contohnya. Di dalam artikel berapa merujuk kepada seseorang ini tidak boleh mempunyai 2 keahlian parti. Sila buang nama dia di dalam inquiry database parti tersebut. Itu saya punya cadangan lah. Sebab apa? Kalau orang tu sendiri nak buat mungkin susah. Sebab apa? Kita tengok hari ni banyak data-data ini digunakan. Ini baru kantoi hari ni. Ini baru kantoi bila kawan saya pergi cek. Dia pergi cek dalam amanah dia ada keahlian. Di dalam UMNO pun dia ada keahlian. Jadi itu yang jadi masalahnya. Sebab apa? Data-data ni mereka akan gunakan untuk menunjukkan bahawa mereka adalah satu parti yang relevan. Satu parti yang relevan. Hari ini kita nak bunuh mereka. Sebagai contohnya DAP. Berapa ramai orang Melayu yang pada waktu itu yang orang kata terkecimpung dengan DAP, mereka menyertai DAP. Jadi untuk membunuh parti ini adalah dengan cara macam ni. Dengan cara macam ni untuk menekan mereka supaya membuang data-data orang yang telah lompat keluar daripada parti mereka. Jadi di situ kita akan nampak berapa persen ataupun berapa percentage ahli mereka yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka boleh gebang. Mereka kata ahli mereka ada 3 juta, ada 4 juta kerana data-data yang tidak diupdate. Ini yang perlu ditekankan, data tentang keahlian ni. Ini begitu serius. Sebab apa? Ini adalah data tuan-tuan, data peribadi tuan-tuan yang digunakan secara salah. Dia di dalam data peribadi lah. Dia di dalam akta data peribadi. Itu yang saya nampak. Itu yang saya nampak. Jadi itu yang perlu diketengahkan. Sebab apa sekarang ini? Sebab apa yang kita lihat tuan-tuan, sekarang ini ramai orang yang telah lari keluar.
yang telah lari keluar. Sebagai contohnya di cawangan bahagian Jitra sendiri, di Taman Seri Utama, yang dahulunya dengan Pakatan Harapan, mereka lari keluar untuk menyertai UMNO semula. Jadi saya cadangkan kepada mereka tadi yang mana nak lari keluar tu, supaya mengisytiharkan bahawa mereka telah keluar parti, supaya nama mereka ini dipadam di dalam senarai parti tersebut, dan mereka menyertai UMNO. Dekat situ kita boleh gunakan bahawa mereka-mereka ini tidak lagi berada di dalam parti tersebut. Pintar anda tentang data pengundi. Itu betul ya. Waalaikumsalam Abang Muhammad Ruhaifi Mak Isa. Ini perkara yang kita tidak pernah bincangkan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, datanya mereka keluarkan menunjukkan bahawa parti mereka relevan dengan menggunakan data-data yang tidak diupdate ni. DAP dah terang-terang melanggar perlembagaan negara dalam banyak hal. Yang itu tak apa, nanti kita masuk. Yang itu nanti kita masuk. Yang saya sebut ni adalah tentang ahli parti. Sebab apa? Untuk kita membunuh sesuatu parti ni, kena tunjuk bahawa dia adalah satu parti yang tidak relevan. Bagaimana kita nak tunjuk dia satu parti yang tidak relevan? Salah satunya adalah dengan keahlian dia. Jika keahlian dia tu kita dapat buktikan bahawa keahlian dia tu hanya tinggal 500 orang sebagai contohnya, itu adalah menunjukkan kita dapat menggunakan hujah bahawa ini adalah parti yang tidak relevan. Kerana hanya 500 orang saja menjadi ahli di dalam partinya. Sebab itu pentingnya data-data ni. Sebab itu pentingnya data-data ni. Sebab data ni akan menjadi statistik. Statistik ni akan menunjukkan segala-galanya. Sebab Syafiq, ya betul, saya belajar di dalam bidang computer science. Jadi data ni adalah saya punya part lah. Antaranya adalah data security. Itu saya punya part yang saya belajar. Jadi itu yang saya cadangkan. Saya cadangkan adalah untuk kita berbuat pada perkara tersebut lah. Supaya apa? Supaya untuk future. Untuk future. Koko, Mamak jom. InsyaAllah nanti tapi Mamak untuk future ya, ROS kena lebih efisien. Ya, ROS kena lebih efisien. Tambah-tambah di dalam parti politik ni kena menunjukkan bahawa kena ada apa di dalam perlembagaan bahawa seseorang individu itu tidak boleh mewakili, tidak boleh menyertai ataupun mewakili lebih daripada satu parti politik. Ini baru betul best today ni penuh dengan fakta. Terima kasih. Jelajah PKR dah start ke? Tengok merata live mereka. Ya, mereka dah start dengan jelajah mereka. Mereka dah start dengan jelajah mereka. Tapi jangan risau, jelajah mereka sebelum ini mereka membuat jelajah di outdoor. Tetapi bila di outdoor ni ramai orang ambil gambar, menunjukkan bahawa tak ada orang di situ. Jadi mereka buat sekarang ni indoor. Tadi yang saya tengok tadi adalah mantan Menteri Agama buat dalam kedai makan ke apa, tak tahulah. Ada stage papan karaoke satu, stage karaoke satu, pegang mic dengan butang baju lupa nak kancing, terbonjai keluar. Jadi jangan risau tentang mereka. Jangan risau tentang mereka. Itu yang kita perlu bincangkan. Ataupun tuan-tuan ada cadangan. Ini menjadi kerisauan. Tak apa, dia pun tak isap okok lagi, tak isap okok lagi. Ini menjadi satu kerisauan to future. Kerana mereka dapat menggunakan data-data ni untuk menipu. Sebagai contohnya, mereka turun ke kampung, kita masih mendapat lagi sokongan. Di mana statistik menunjukkan parti kita disertai oleh 3 juta ahli. Sedangkan parti dia tak ada 3 juta ahli pun. Parti dia cuma tinggal 500 orang ahli lah. Semua dah lari habis dah. Tetapi kerana data yang tidak diupdate ni, salah guna data peribadi ni, menggunakan data-data tuan-tuan dan perempuan untuk statistik tersebut, maka orang akan terikut dengan apa yang mereka buat. Salam, macam mana kalau seorang ada 2 keahlian? Bolehkah macam tu? Dah terjadi benda ni. Dan kawan saya semasa kerajaan Pakatan Harapan dahulu, Amiruddin, saya sebut nama terus lah, turun ke kampung saya, memberi borang pendaftaran kepada ahli-ahli UMNO yang dahulu. Jadi mereka pun mengisi borang. Apabila mereka mengisi borang, mereka tidak declare keluar dari parti. Mana nak tahu siapa yang keluar, siapa yang isi borang? Sebab tak ada statistik tersebut. Tak ada benda tu tersebut. Jadi apabila mereka keluar je daripada Pakatan Harapan, keluar je daripada Parti Amanah tu, mereka menyertai UMNO semula. Di dalam database UMNO ada keahlian mereka, di dalam Amanah pun ada keahlian mereka. Jadi ini yang jadi masalah besar.
Ilahi anta maqsudi wa ridha kama maslubi atini mahabbataka wa marifataka. Salam sahabat Fik Melaka hadir ya, hantar Melaka. Isyak rokok dulu bawa dia mai Tak, dia tak ada, bukan sebab isyak rokok Okey, saya jawab soalan Surendra Suren Apa nasib kaum India lepas ini dengar kabar Datuk Saravanan dan Presiden ANC dilantik untuk jaga kebajikan masyarakat India? Setahu aku, Saravanan itu Raja Songklak dan ANC dan ANC kita, kaum India tak percaya lagi. Nama samaran Datuk Saravanan adalah dulu Ganja Saravanan. Dia pun banyak kes sebelum ini. Tak tahulah kenapa PM lantik orang macam ni dalam politik. Surendra Suren Jadi Surendra Suren, dia hanyalah ikon. Yang menentukan masa depan kaum India adalah kaum India itu sendiri. Bagaimana MIC ditubuhkan? MIC ditubuhkan oleh John Elias TV pada ketika itu untuk menjaga sosioekonomi kaum India, dan kemudian disambut oleh Tun Sabatan. Jadi mereka ini hanyalah ikon-ikon yang dilantik. Sebagai contoh, mereka adalah wakil kepada rakyat. Mereka membawa suara rakyat. Jadi bila kamu kata dia tidak relevan, jadi kamu kena buktikan bahawa dia tidak relevan. Dan hari ini kerajaan baru saja ingin menubuhkan kabinet dan tidak berlaku lagi pentadbiran. Jadi bagaimana kamu tahu dia adalah relevan ataupun dia tidak relevan? Jika kamu mengatakan Watia Muti ataupun Kula Segaran itu relevan kepada kaum India, ya betul, saya tak nafikan. Tetapi mereka mengamalkan prinsip rasis. Mereka memang memberi bantuan kepada orang India, tetapi dengan cara menindas orang Melayu. Jadi benda yang macam itu akan berlakunya perpecahan ataupun perbelahan perkauman di dalam negara kita Malaysia. Jadi lebih tidak relevan Watia Muti dengan Kula Segaran ni. MIC daripada zaman kemerdekaan sehingga kini tidak pernah membawa perpecahan ataupun perbelahan perkauman yang besar sebagaimana yang telah dibuat oleh Watia Muti ataupun Kula Segaran. Kerana sikap mereka terhadap ISIS dan ICC Stated Rome, orang Melayu bangun berimpun dan hingga kematian. Kematian Adib sebagai contohnya, dan juga kematian Said sebagai contohnya, yang lebih kepada isu perkauman. Kerana apa? Kerana trigger yang dipetik oleh dua orang individu ni. Kalau kita tengok daripada zaman kemerdekaan, daripada tahun 1948 sebagai contohnya, apabila MIC ditubuhkan, sehinggalah PRU ke-14, pernahkah MIC memetik satu hujah yang membawa kepada perkauman ataupun membuat satu kerja yang membawa kepada isu-isu perkauman? Jadi itu yang paling pentingnya. Sepatutnya orang India perlu menyokong MIC. Untuk apa? Untuk kita bukan nak menjadikan perkauman. Kita bukan nak menindas sesama sendiri. Kita bukan nak letakkan Islamofobia. Tetapi kita nak orang kata menaikkan sosioekonomi kaum India tu. Jadi kalau tanya pada pendapat saya, siapa dia saudara-saudara, MIC adalah relevan. Kalau saya nak buka buku, tak ada kat saya lah, sebab saya sekarang ni di pondok. Jadi saya boleh buktikan bahawa MIC ni lebih relevan daripada parti-parti yang lain yang mempunyai India, konon yang membantu kaum India. Saya petik satu kata hujah Kula Segaran di rantau. Semasa itu saya turun berkempen. Ramai orang India membuat laporan polis terhadap Kula Segaran. Kenapa? Dia kata pada waktu itu, hujah dia, sekiranya saya turun di rantau, dalam bahasa Tamil, dia kata saya tidak akan makan di kedai Melayu. Saya akan makan di kedai India. Itu bukan caranya untuk membantukan India. Dia tidak perlu memetik bahawa saya tidak akan makan ke kedai Melayu. Dia akan membawa kepada orang kata perbalahan perkauman di situ. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada segi hujah-hujah MIC dan cara pentadbiran MIC daripada dulu sehingga ke sekarang, jangan kita letak ikon sebagai salah. Ikon itu adalah pilihan kamu. Ikon itu adalah pilihan kamu. Boleh beri cadangan ke mengenai kemantapan UMNO untuk persediaan PRU 15? Kalau boleh kita sama-sama beri pandangan. Boleh? Nyampahlah aku tengok dia ni. Tak payahlah duk sibuk politik. Orang politik tu berduit. Kau habis Elio. Siapa kata saya tak berduit? Syahijan. Politik ini penting untuk kita. Kerana politik ini adalah satu platform untuk kita memartabatkan bangsa. Untuk kita memartabatkan agama. Kenapa tak perlu ambil pot di dalam politik? Ini adalah satu fahaman yang tidak tepat.
Salah abang, boleh ke buat satu segmen macam mana kami sebagai rakyat, ASB ni saya tak tahu, nak membantu ekonomi negara supaya kembali stabil. Saya bukan orang bijak pandai, tapi saya nampak contohnya melabur di SB ke, buat loan bank ke, melabur di anjurkan kepada rakyat Malaysia membayar cukai tepat pada waktunya, galakkan rakyat Malaysia melancong di Malaysia. Ada tak cara lain selain itu kemudian membantu kepada pulihkan ekonomi akan nampak lagi cepat kesannya? Ni kena tanya Ashraf Wajidi ya, dia belajar ekonomi. Tanya saya tak tahu nak urai bab ekonomi ni. Saya nak kena baca dululah, tapi bolehlah kalau saya nak kata tentang nak membantu ekonomi kan. Nak membantu ekonomi ni banyak caranya. Antaranya daripada sudut pendidikan. Apabila kita melahirkan generasi muda yang berpendidikan tinggi, dia lulus dengan cemerlang, dia akan mempunyai kerja yang besar. Apabila dia mempunyai kerja yang besar, dia membelanja besar. Apabila dia membelanja besar, dia membantu daripada sudut faktor ekonomi. Itu pertamanya daripada segi pendidikan. Yang lainnya adalah daripada segi mewujudkan daripada segi asas tani. Contohnya, sebagai contoh dulu ada seorang budak tanya, dia buat tesis, dia tanya kepada saya berkenaan dengan pertanian. Saya dah ingat lupa. Jadi kita kena buat hub sebagai contohnya, untuk targeting item orang Melayu sebagai contoh dalam pertanian. Sebagaimana projek yang dia buat di Australia, mereka mempunyai database. Mereka tahu dekat mana orang Melayu tanam tomato, dekat mana orang Melayu tanam ubi, dekat mana orang Melayu tanam bawang dan sebagai contohnya. Di situ kita akan membeli kepada petani-petani di dalam negara lebih daripada kita ekspor. Sekarang ni banyak yang kita ekspor ubi Cina, bawang India dan dan bermacam-macam lagi lah, kerana kita tak ada database yang kuat berkenaan dengan siapa yang mengeluarkan produk-produk ni, yang mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan ni. Itu sebagai contohnya lah. Sebagai contohnya yang saya bagi kepada dia. Saya pun dah ingat lupa lah. Banyak faktor yang boleh kita buat untuk memantapkan ekonomi dalam negara kita dalam menggunakan produk dalam negara kita. Dan lagi satu, kita kena memperbanyakkan ekspor keluar barang-barangan orang Melayu ni dan sebagai contohnya. Itulah saya tak berapa nak arif sangat tentang ekonomi. Itu cara-cara orang kampung punya huraian lah. Jadi tuan-tuan, itu adalah tentang yang tadi tu, tentang keahlian. Yang keduanya adalah apabila tertubuhnya kerajaan baru. Kita tahu hampir lebih kurang 10,000 penjawat awam telah dibuang atas sebab faktor politik semasa pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang perlu kita bincangkan hari ini adalah bagaimanakah nasib mereka ini. Apabila tuan-tuan tahu, apabila dibuang, mereka dikeluarkan surat diberhenti. Apabila dikeluarkan surat diberhenti, sebagai contohnya, mereka akan di blacklist dalam mana-mana syarikat ataupun dalam mana-mana perkhidmatan awam. Jadi bagaimana untuk membantu mereka ni? Kebanyakan mereka ini dibuang atas sebab faktor politik. Mereka terima surat diberhentikan kerja. Bila terima surat diberhentikan kerja, maknanya ibarat telah dibuang lah. Apabila dibuang ni kena blacklisted. Jadi kita kena fikir bagaimanakah nasib mereka ni. Kalau kita tengok dalam Facebook Nur Ismail sebagai contohnya, dia ada rakan-rakan yang dia pun salah seorang yang telah dibuang, dan dia ada rakan-rakan yang telah dibuang kerja. Jadi ada yang menjadi peniaga kecil, ada yang berjaya, ada yang terpaksa tidur di rumah kedai dan sebagainya. Apakah usaha kerajaan untuk membantu mereka ini? Sebagai contohnya, peringkat awal semasa kerajaan PH terbentuk, mereka telah membuang 6,000 orang pekerja kontrak. 6,000 orang pekerja kontraknya, mereka ini dihalau keluar daripada rumah kerajaan dan mereka ini merempat. Jadi selepas itu dibuang lagi yang selebihnya. Jadi apakah modul ataupun apakah cara untuk kerajaan membantu mereka ni? Adakah ada satu persatuan ataupun ada satu NGO yang mempunyai data tentang mereka ni? Jadi itu yang perlu diketengahkan, kerana mereka ini bangkit berjuang bersama dengan kerajaan Barisan Nasional di dalam banyak PRK. Sebagai contohnya PRK Cameron, PRK Semenyih dan juga PRK Rantau dan Tanjung Piai, untuk membantu kerajaan mereka Barisan Nasional. Apakah mekanisme kerajaan hari ini untuk membantu mereka semula? Adakah dengan cara memulangkan kembali penjawatan mereka, ataupun bagaimanakah
yang perlu untuk kerajaan lihat untuk membantu mereka ni. Sebab kebanyakan mereka ni, tolak saya, kebanyakan mereka ini, mereka tidak mempunyai sebarang masalah, terlibat dalam sebarang masalah ataupun apa-apa. Mereka kerja elok. Dan tiba-tiba mereka menerima surat diberhentikan atas faktor apa pun tak tahu. Tapi kita tahu ia adalah faktor politik, kerana mereka ini kononnya dilantik atas lantikan politik. Jadi mereka ini diberhentikan. Jadi apabila bertukar tangan kerajaan ni, apakah nasib mereka ni? Apakah nasib mereka ni? Sebab tuan-tuan, seperti saya sedia maklum pada tuan-tuan, benda ni berlaku pada diri saya. Apabila tuan-tuan terima saja surat diberhentikan kerja, tuan-tuan cuba untuk meminta kerja di syarikat lain. Klausa diberhentikan kerja tu, walaupun tuan-tuan berhujah macam-macam dengan hujahan, kononnya tuan-tuan ini diberhentikan atas faktor kontrak ke apa, syarikat tu tak terima. Dia terima apabila diberhentikan kerja kerajaan ni mungkin ada masalah orang ni. Jadi kena blacklisted untuk kerja di syarikat swasta sendiri pun, walaupun mereka mempunyai skill dan kelayakan universiti. Ibarat kata membunuh masa depan mereka. Apakah mekanisme kerajaan untuk membantu mereka ni? Sebab banyak di antara mereka ni menjadi usahawan kecil dan sebagainya. Kerana mereka gagal untuk mendapat pekerjaan di sektor swasta. Kerana surat diberhentikan tu. Surat diberhentikan serta-merta tu. Apabila diberhentikan serta-merta tu, dia orang kata apa, menggelapkan masa depan seseorang. Jadi mereka ni banyak, tuan-tuan, lebih kurang 10,000 orang. Jadi apakah mekanisme kerajaan untuk membantu mereka ni? Itu yang lebih penting. Kerana mereka ini berjuang dengan kerajaan. Dan mereka bangkit, orang kata apa, semasa pilihan raya kecil. Saya bersama dengan mereka juga. Saya tahu sewaktu itu saya masih menjawat di dalam Perkhidmatan Awam, dan saya bersama-sama dengan mereka. Mereka berjuang bersama-sama dengan Kerajaan Barisan Nasional di dalam pilihan raya kecil dan di Tanjung Piai. Jadi itu yang perlu diketengahkan. Kerana nasib-nasib mereka ni, bukan nasib-nasib mereka saja, nasib anak-anak mereka. Nasib anak-anak mereka. Kerana ada di antara mereka yang isteri tidak bekerja dan sebagai contohnya lah. Apakah nasib mereka ni semua? 10,000 orang, tuan-tuan. 10,000 orang. Apabila terbentuknya kerajaan ni, adakah kerajaan akan menilai semula penjawatan mereka? Dan apabila mereka dibuang ini, ada lantikan politik juga dibuat oleh Pakatan Harapan untuk mengisi kekosongan mereka. Jadi yang saya tahu, tuan-tuan, mereka yang dibuang pada peringkat awal itu bukannya lantikan politik. Mereka daripada SPA. Mereka isi SPA. Sebagai contohnya Nur sendiri, dia ada tengok di sini. Mungkin dia ada dalam live saya. Dia isi SPA. Jadi yang dilantik untuk menggantikan tempat dia tu memang betul lantikan politik lah. Tak ada isi SPA apa, tiba-tiba mendapat jawatan di tempat orang kata apa, di tempatnya. Itu yang perlu dilihat oleh kerajaan untuk yang mana dilantik secara lantikan politik oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini, dilucutkan jawatan mereka. Kerana ini tidak adil bagi orang-orang yang kehilangan penjawatan mereka kononnya lantikan politik. Itu topik yang kedua anda. Komen tak naik-naik dia. Ada banyak komen, tak perasan. Muhammad Zain Hussein, satu kontijen dengan bro tapi tak pernah jumpa. Jangan panggil bro. Bro ni banyak ni. Banyak Freemason . Okay. Kena tubuh satu NGO. Biarlah siapa nak perintah pun kena cari makan serupa tu juga. Ini memang membunuh bangsa lah ayat ni. Adakah yang berhenti tu orang-orang Melayu? Ya. Tuan-tuan boleh ke FB Nur Ismail lah. Ni saya promote sikit FB dia. Saya promote sikit FB dia. Tuan-tuan boleh tengok. Sebab mereka ni antara golongan-golongan yang buang. Yang kebanyakan orang yang dibuang ni adalah orang-orang Melayu. Kebanyakan yang dibuang ni memang orang Melayu. Peratusan besarnya orang Melayu lah. Tak ada lagi bangsa lain yang telah dibuang saja. Dan juga yang dihalau keluar daripada rumah pun orang Melayu. Sebab apa? Kita tengok DAP ni memang resis. Dan pada ketika itu DAP memegang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. YB mana saya dah lupa dah nama dia, yang memegang SPA. Jadi kebanyakannya memang orang Melayu yang telah dilucutkan jawatan.
Bagaimana pandangan saudara tentang kebanjiran warga asing Malaysia? Apakah tindakan sewajarnya kerajaan baru selepas pada ini? Ini lagi kita masuk topik ni ya. Okey, semasa kerajaan ni saya ingat lupa, semasa kerajaan Pakatan Harapan memerintah, dia apabila visa pelancong dia ni masuk ke dalam negara kita, dia tak perlu keluar. Dia tak perlu keluar, dia boleh renew visa. Itu yang jadi masalahnya lambakan di dalam negara, sebab kita tak tahu berapa ramai yang masuk tu keluar. Sebab dia tak perlu keluar, dia boleh renew di dalam negara. Itu yang saya tengok dulu yang saya dedahkan dulu dokumen tu, tetapi Facebook saya telah diblok. Dan kebanyakannya visa ini diberi kepada China dan juga India. Jadi mereka ini tak perlu keluar, mereka boleh renew di dalam negara. Itu yang jadi masalahnya. Dan itu adalah satu faktornya. Dan kita kena tengok juga tuan-tuan, pekerja-pekerja asing ni dia tidak boleh mengisi kekosongan pekerjaan di dalam Malaysia. Sepatutnya kerajaan perlu mengetengahkan untuk mengambil orang-orang tempatan untuk kerja, sebagai contohnya, untuk mengelakkan lambakan warga asing di dalam negara kita. Dan juga tuan-tuan, kita kena cek balik data kelahiran dan juga data kematian untuk melucutkan kerakyatan yang telah diberikan kepada warga-warga asing ni. Banyak yang dapat IC, ada Bangla yang dapat IC, ada India mari yang dapat IC, ada Fujian yang dapat IC. Jadi kita perlu menyemak kembali data kelahiran dan juga data kematian untuk kita tally bagaimana boleh wujudnya. Lepas tu kita tally dengan pendaftaran, jabatan pendaftaran baru. Jadi baru kita tahu berapa jumlah kelahiran pada tahun pada negeri tersebut, dan berapa pendaftaran warga negara. Itu juga perlu dilihat. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tengok dalam data statistik hari ini, populasi rakyat Malaysia pada tahun 2017 adalah 33 juta orang, dan pada tahun 2020 juga 33 juta orang. Ini tidak mungkin, kerana daripada tahun 1980 sehingga ke 2017 kadar kenaikan populasi rakyat Malaysia adalah 0.5%. Jadi takkan tak ada kenaikan langsung. Takkan semasa zaman kerajaan Pakatan Harapan semuanya mandul. Jadi mereka, dan tiba-tiba mandul, tak ada kenaikan, tiba-tiba wujud. Tiba-tiba wujud, dekat Pulau Ketam ada 30,000 orang yang tidak ada IC lagi. Kononnya semuanya warga Cina. Lepas tu kat Sabah lebih kurang 2 juta lebih pendaftaran. Jadi ini juga perlu disemak dan diambil tindakan untuk membatalkan kerakyatan mereka ni. Sebab ini masalah, kerana mereka ini diberi kerakyatan di bawah perkara 15 kuasa undang-undang. Jadi kita kena tengok apa efek dia kepada jangka masa panjang, future di dalam negara kita Malaysia ni. Yang pertamanya adalah mereka mungkin akan boleh take over majoriti orang Melayu tu, sebab orang Melayu 60%. Jadi mereka boleh ambil duduk mungkin seiring, kita tak tahu. Dan juga masalah yang keduanya adalah kelayakan untuk menjadi menteri besar, yang di-Ketua Negeri, Ketua Negeri dan juga Perdana Menteri adalah seseorang yang bukan rakyat naturalisasi dan didaftarkan di bawah perkara 16 ataupun 17. Mereka ini didaftarkan di bawah perkara 15. Jadi mereka ada kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri, mereka ada kelayakan untuk menjadi menteri besar yang di-Ketua Negeri dan juga Ketua Menteri ya. Jadi itu yang jadi masalahnya. Dan kalau kita tengok yang di-Ketua Negeri ini mempunyai hak yang sama rata dengan Raja-Raja Melayu. Itu yang kita kena cek Dan macam Abang Jeb cakap, staf JPN yang bersubahat menjual IC dan juga orang KDN ni wajib dipecat lah. Itu yang utamanya. Dan kita bukannya nak melindungi mereka ni. Dan kita jangan pula apabila kita mentadbir kerajaan, kita nak simpan orang-orang ni, bukan orang JPN ni, orang-orang yang diberi kerakyatan ni untuk mengundi kita. Itu tak boleh, sebab future akan jadi masalah kepada kita. Kena lucut kerakyatan mereka ni. Selama ni bila tukar je kerajaan, kita biar. Bila kita biar, jadi lambakan mereka ni. Bila jadi lambakan, itu yang mereka boleh lah ni. Kalau kita tengok majoriti orang Malaysia, Melayu 60% dan Cina hampir berapa puluh persen, hampir nak seiring dengan orang Melayu. Tu yang jadi masalahnya. Ya, kena buat pemutihan balik tentang IC warga asing. Dan pekerja-pekerja kilang juga perlu menghadkan bahawa satu kilang tidak boleh mengambil berapa persen warga asing. Dia mesti mengutamakan pekerja tempatan. Sebab apa kilang ini mereka suka ambil warga asing? Kerana warga asing ni boleh bekerja lebih masa dan mereka ini dibayar dengan gaji yang murah.
Jadi mereka ambil. Sebab apa? Kerajaan tidak menghadkan. Berapa persen dia boleh ambil? Ada yang jadi masalah juga. Jadi kena buat satu akta bahawa kilang ataupun mana-mana syarikat tidak boleh mengambil warga asing atas pekerja warga asing atas klausul yang macam mana. Kalau tidak, semua orang nak ambil. Kerana warga asing ini, yang pertamanya dia bayar gaji murah. Yang keduanya, dia boleh kerja lebih waktu. Semua kilang nak mengutamakan warga asing. Jadi macam mana kita nak mekanisme untuk mengutamakan pekerja tempatan? Sebab itulah warga tempatan tidak mempunyai kerja. Tidak mempunyai kerja sebab apa? Semua kilang pakai warga asing. Sampai line manager pun warga asing. Di kilang-kilang. Tu sebab tu orang tempatan tak ada kerja. Tidak kira ambil warga asing. Mana ada satu negara yang macam Malaysia? Sedangkan tuan-tuan, untuk saya minta kerja di Australia sebagai contohnya, skill visa dia ada tapisan dia. And berapa tahun kita punya ni apa segala minit. Susah. Tapi di Malaysia senang je. Senang je untuk ambil warga asing. Itu yang jadi masalahnya. Jadi lepas ini kerajaan kena menghadkan. Satu kilang mungkin dia boleh ambil 10% saja warga asing. Sampai ni tuan-tuan nak cerita, warga asing ni terlampau banyak di Malaysia ni sampai mereka boleh jadikan kampung mereka. Sebagai contohnya di Kelang, kawasan perindustrian di Kelang, di Sungai Kapar Indah. Dah jadi macam dengan Dhaka, Bangladesh. Semua warga Bangladesh siap dia buka kedai runcit situ, dia boleh menega, buka kedai dobi segala macam di sini. Dia buat satu tempat macam perkampungan dia. Dan Pudu, Seri Kota. Seri Kota tu dah bukan jadi macam ini tengah pekan Kuala Lumpur. Dah bukan jadi macam hak orang Melayu lagi Kuala Lumpur ni. Dah jadi macam Dhaka, Bangladesh lah. Tuan-tuan pergi Seri Kota tu, kat Pudu tuan-tuan pergi jalan belakang. Semuanya kedai-kedai Bangladesh. Jadi kerajaan perlu mengambil kira benda ni semua. Jadi mereka ni tidak boleh membuka kedai dan sebagainya contohnya. Dan mereka kilang-kilang pula tidak boleh mengambil mereka ni bekerja. Berapa persen yang boleh ambil mereka bekerja. Mestilah kilang-kilang mesti mengutamakan warga tempatan. Itu yang betul ya. Dan kena buat macam Singapura. Bila bekerja kena bayar cukai ni, kena bayar cukai ni, kena bayar itu, kena bayar ini. Jadi mereka tak mau bekerja lah. Ini mereka kerja mereka dapat bersih. Kalau gaji 1,800, mereka gaji 1,800 mereka dapat bersih. Mereka dapat bersih, mereka cuma potong apa benda saya tak tahu, EPF pun tak silap saya. Tak macam Singapura. Singapura kena bayar ini, kena bayar ini, kena bayar ini. Sebab tu mereka tak pergi kerja sana. Sebab kena bayar macam-macam. Jadi kalau di Malaysia ni kena bayar macam-macam lah. Baru ni kena bayar permit ke apa ke. Buatlah apa sekalipun untuk mengahadkan mereka ni supaya tak main masuk jadi lambakan di Malaysia. Jadi mereka ni daripada Bangladesh duk main berkampung di dalam negara kita Malaysia. Sebagai contohnya Rohingya pun sama. Semua tukang Melayu dah tak relevan sekarang ni. Nak ikat bata pun orang tak cari tukang Melayu, orang pergi cari tukang Rohingya. Orang pergi cari tukang Bangladesh. Kita kena hadkan. Maknanya Malaysia 70%, 30 parti. Maknanya dia kena utamakan warga tempatan. Sebab apa? Bila kita tak buat benda ni, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk sebagai toki kilang sebagai contohnya, tuan-tuan akan ambil warga asing. Sebab apa? Warga asing boleh kerja lebih masa. Dia tidak kena bayar sok-sok dan sebagainya. Dan dia gaji rendah. Kalau ambil warga tempatan, dia tak boleh kerja lebih masa. Dia nak ni semua orang akan ambil warga asing. Jadi kita duk kata orang Melayu malas kerja. Duk banding dengan sebab itulah ambil warga asing. Bukan sebab itu. Bukan sebab tu perkara ni berlaku. Sebab kita tidak mengahadkan. Kita tidak letak. Jadi pengilang-pengilang ni memang nak ambil kesempatan. Mereka memang nak bayar gaji murah. Sebab apa? Mereka boleh ekspor masuk warga asing. Lambat banyak. Jadi bila ini yang perlu ditekankan oleh kerajaan. Jadi perlu letakkan kuota. Jadi satu kilang you cuma boleh ada 10% saja warga asing. Ini satu kilang tuan-tuan masuk semua warga asing. Sebagai contohnya di Kelang, di Gua Serau Tile sebagai contohnya di Meru. Tuan-tuan masuk berapa kerat je orang Melayu. Semua warga asing. Tuan-tuan masuk lagi di Jalan Sungai Kapar Indah. Tuan-tuan pergi dekat Kilang Papan ke Kilang apa tak silap saya. Saya raja polis itu dulu tuan-tuan, saya duduk masuk dalam kilang saya tahu lah. Jangan kencing saya lah. Top glove dan sebagai contohnya. Tuan-tuan masuk. Berapa kerat orang Melayu? Semuanya orang Bangladesh. Jadi sebab itulah orang Melayu duduk jadi perompak lah, jadi itulah, jadi inilah. Sebab apa? Sebab tak ada nak minta kerja tak boleh. Nak minta kerja tak ada kerja. Jadi macam-macam lah jadi. Jadi perlu mengahadkan warga asing ni. Kena ambil orang kata apa?
penekanan tentang warga asing ni. Kuatkan orang kata apa? Bagi mereka bebanan untuk masuk ke dalam Malaysia ni, dan juga kita hadkan daripada segi pekilang. Maksudnya kilang-kilang tidak boleh mempunyai pekerja asing lebih daripada 10% sebagai contohnya. Mesti mengutamakan warga tempatan. Warga asing memang besar kepala lah. Tuan-tuan pergi di sebagai contohnya di Kampung Jawa. Kampung Jawa di Kelang. Sepanjang-panjang jalan tu semua kedai warga asing. Di atas tanah orang Melayu. Semua kedai warga asing, kedai runcit warga asing, kedai makan warga asing, mana ada kedai Melayu? Semua kedai warga asing. Tuan-tuan pergi pula dekat macam sebagai contohnya Sungai Kapal Indahnya. Semuanya warga asing. Tuan-tuan pergi dekat hentian bas Kelang. Semua warga asing, kedai runcit warga asing. Adalah kedai Melayu kat corner tepi tu. Tapi kebanyakan kedai-kedai situ semuanya kedai warga asing. Jadi macam mana mereka ini boleh buka kedai? Jadi belagak mereka ni. Tuan-tuan pergi kat Pasar Meru lagi banyak kedai. Semua kedai-kedai warga asing. Kedai top up, kedai handphone, kedai segala minit, semua warga asing buka. Macam mana mereka ni boleh main buka kedai? Mereka pakai permit apa? Mereka pakai visa pekerja, tiba-tiba boleh main buka kedai. Tu saya tak faham mekanisme apa yang dipakai oleh kerajaan selama ni. Orang Malaysia yang kerja kat Singapura, permit kerja tiap 2 kena bayar. Ni kena buat permit kerja, kena bayar, kena bagi mereka tekan. Bila mereka ditekan, mereka tak mai. Mereka tak mai lah. Yang jadinya mereka duk mai ni sebab mereka rasa kat Malaysia ni mudah. Mudah, nak kerja pun mudah. Penguatkuasa pun seronok bila pendatang ramai. Betul. Jangan tipu saya. Sekali pau ada, kalau tak ada permit 4,000 5,000. Kalau tak ada permit 4,000 5,000 satu kepala. Ataupun permit luar kawasan. Tekan tengok permit luar kawasan. You macam mana you boleh mari sini? Ayat bagi tahu. Ini pengalaman. Macam mana you boleh mari sini? Ini permit kerja Petaling Jaya sana. You mana boleh langkah ini Kelang? Habis tu macam mana bang? You mau hantar mana? You mau kita hantar, mau tangkap you hantar immigration ke apa macam? You mau settle 4,000 kasih mari. Itu semua dah biasa tuan. Dah lali dengan benda tu semua. Itu yang jadi masalahnya. Penguatkuasa pun suka benda tu. Kalau kita nak kurangkan ini rasuah kita kena kurang warga asing ni. Dah boleh kerja kat Malaysia, dia punya belagak lebih rakyat Malaysia pula. Bodek bos nombor 1 pula tu. Bos semua sama bangang. Betul, antara sebab kita kena gaji susah, naik sikit-sikit je. Naikkan gaji, baik tokey cari pekerja asing. Dari naikkan gaji, tokey cari pekerja. Tu lah, dia ambil tu daripada nak naikkan gaji warga tempatan, dia cari warga asing. Sebab warga asing tak perlu naikkan gaji, tak perlu ni apa segala macam ni. Tetapi jadi masalah sebab mereka membawa duit kita keluar ke negara mereka. Mereka hantar balik. Jadi masalah kita nak orang berbelanja di dalam negara. Kita nak orang belanja dalam negara, bukan ambil duit kita hantar pergi negara dia. Bila hantar pergi negara dia, macam mana kita nak membantu ekonomi dalam negara kita? Kita bantu ekonomi negara dia. Jadi kita nak orang warga tempatan ini bekerja di dalam sektor tempatan dan mereka berbelanja dalam negara. Itu adalah satu faktor untuk mencerna ekonomi negara. Adi Ryan, ya betul ya. Pendatang asing ni datang kerja kat Malaysia nak ambil syarat kerja. Habis syarat permit atas modal, dia buat permit atas nama ejen. Lepas tu kerja sekarang boleh jadi tokey subkon. Ya betul. Projek-projek semua ni tokey-tokey warga asing. Kita pun heran macam mana mereka boleh dapat. Macam saya cakap tadi ya, ikat batal ni tokey Rohingya, tokey Bangladesh. Dulu masa baru habis sekolah, aku nak kerja kat Taman Timur Air Ipoh Perak. Kira Kak Epak aku kerja situ, tolong ejaskan aku. Banyak kali termuka dalam 3-4 kali, padahal kerja biasa je. Tak nak ambil, tak nak dia ambil warga asing. Memang macam tu. Itu memang selalu berlaku lah. Terutamanya di Pulau Pinang . GM Plaza, habis dia orang kuasai dari atas sampai bawah. GM Plaza kat mana? General Market Kelang . Tak silap saya. Oh GM ya betul. Kerana rasuah negara tergadai. Aduh Malaysia aku tercinta. Kenyang peronda. Ya itu standard tuan-tuan . Saya pernah kena RCJ. RCJ ni Ronda Cenggah Senaya . Sekali keluar dalam bukit 14,000 15,000 lah.
Kalau kata hak keluar tu lah, kalau nak ambil tu 14,000 15,000 target warga asing ya semua. Kan? Sebab apa? Tengok permit. Selalunya depa main masuk, dia permit kerja, contohnya di Petaling Jaya. Bila Petaling Jaya dia tak boleh keluar kawasan. Bila dia keluar kawasan kenapa lah? Kan? Sujak Ibrahim, sepatutnya kita kena dengar pendapat Tun Dr. Ismail. Wujudkan etika 66, pendatang asing boleh mencari duit seberapa banyak tapi tidak boleh menjadi rakyat Malaysia dan tidak boleh membeli harta di Malaysia. Ya betul, tidak boleh membuka perniagaan di Malaysia sebagai contohnya, dan tidak boleh apa lagi kan? Tapi tak payahlah, lebih baik mengutamakan warga tempatan. Dapat negro lagi banyak lah. Sebab penguasa dapat apa? Dapat duit dari gaji bulan yang lekeh. Penguasa jangan sebut ni, saya sebut perkataan tu yang saya kena tangkap masuk wak gila. Saya sebut perkataan tu, saya kena tangkap masuk wak gila. Sedangkan tuan-tuan sendiri pun sebut benda tu. Sebab benda benar. Bila kita terlampau marah, kita akan cakap celaka. Bila kita cakap celaka, pun mantap wak gila. Patutnya siasat apa yang kita cakap. Macam kat Kampung Baru Haikong pun sama juga. Dah jadi macam Bangladesh. Mereka bijak dah dapat lesen berniaga. Mereka menikah dengan perempuan Malaysia. Kalau tak percaya boleh datang ke Kampung Baru Haikong. Ya betul, benda tu semua dah ada banyak. Saya turun bawah lagi. Tukarlah staff yang terlibat dengan ICGPN. Tarik IC dia sekali. Saya pernah kerja dengan bos orang Jawa kat Bangi Petronas. Macam mana orang Indonesia ada lesen kelas, ni lesen CIDB, yang boleh masuk tender dalam Petronas untuk baik pulih sistem kabel yang tinggi nilainya. Sah Indonesia yang kaya. Ini juga perlu dilihat. Perlu dilihat benda ni semua. Kita perlu menyah keluar semua warga asing daripada negara kita kecuali bantuan-bantuan peperangan. Kecuali mereka ini terlibat dalam peperangan. Sebagai contohnya Palestin, warga Syria, yang tu kita tak isah, ataupun untai gegur tu kita tak isah. Tetapi warga asing yang duk masuk main ni, yang duk ambil kesempatan ni banyak. Kita nak nyah mereka keluar. Sebab apa? Mereka ini dah ibarat menumpang hasil di negara kita. Jadi itu yang pentingnya. Ya, ini perlu kan tuan-tuan. Kalau dengan warga asing nak sijil macam-macam, tapi kalau dengan warga tempatan nak sijil macam-macam, nak kerja kilang kena bawa sijil SPM dan sebagainya contohnya. Macam-macam benda kena buat mai. Tapi warga asing mai sini bodoh-bodoh belaka tapi boleh kerja. Boleh kerja tu yang kita pelik tu. Itu yang kita pelik tu. Jadi kita perlu ketengahkan tentang perkara ni. Aku pernah pau Bangla depan mesin ATM, duit dia terbayar dalam dompet duit 50 je, aku pau 10 je dia kasih. Baru syawal. Kita kena buat tindakan sendiri. Kalau penguasa rasa tak buat tindakan, aku tak dapat kerja sampai sekarang. Kilang pun tak panggil-panggil. Tengok banyak warga asing kerja kilang. Ni 7 bulan aku tak kerja bro. Izzat Fatih. Ya betul ya tuan-tuan. Tu saya kata dalam sektor penghilangan ni banyak. Sebab saya pernah belajar mekatronik. Saya pernah praktikal di dalam kilang. Saya tahu masalah ni banyak dekat kilang. Sampai ke engineer pun warga asing. Sampai ke line leader pun bukan kata general worker ya tuan-tuan. Segala menenek dalam kilang tu semua warga asing. Jadi warga tempatan nak pergi kerja tak mana? Warga tempatan hak sijil kelulusan ILP, IKBN sebagai contohnya nak pergi kerja tang mana? Semuanya duk bagi ke warga asing. Jadi tu yang jadi masalahnya. Kalau kamu jadi wakil rakyat, saya utamakan sokong. Doa tuan, insya-Allah kita tak tahu masa depan Masa depan kita tak tahu kalau saya jadi insya-Allah lah kan. Tapi yang pentingnya adalah sekarang ni, bukannya nanti. Sekarang ini perlu diketengahkan perkara ini. Jadi kita banyaknya warga asing ni, kalau tuan-tuan tengok yang saya bocorkan dahulu, banyak daripada India dan China yang masuk semasa pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Dan mereka ini dibenarkan untuk renew visa di dalam negara tanpa keluar. Jadi ini yang perlu halau mereka keluar. Yang perlu halau mereka keluar. Sebab banyak masuk. Aku dengan member aku 3 orang pernah Bangla ni banyak terlibat dalam perjudian tuan-tuan. Jadi mereka ni kalau kata habis,
Kalau tuan-tuan tengok pusat-pusat perjudian ni dia buka tak mana? Dia buka di kilang-kilang. Di tempat yang Bangla ada. Pusat pelacuran pun sama juga. Pusat pelacuran sebagai contohnya. Tuan-tuan pergi tengok di pusat pelacuran Pudu. Yang ada dalam pusat pelacuran yang mana lokal gadis-gadis Melayu ni yang dijadikan sebagai santapan Bangla. Tuan-tuan pergi tengok dekat Sri Kota, apa nama dekat Pudu lah, dekat Pudu lah. Dekat Pudu tu ada satu komplek Pudu. Bila tuan-tuan naik tu dia ada eskalator. Bila tuan-tuan naik eskalator tu, tuan-tuan naik saja begitu tak malunya satu negara Islam. Tuan-tuan daripada bawah tuan-tuan dah nampak berimpun kan, apa nama ni, China, Vietnam, Malay, semua ada atas tu dengan harga RM60 ke RM70. Jadi tuan-tuan jangan tanya macam mana saya boleh tahu. Itulah hakikatnya. Jadi bila tuan-tuan naik ke atas tu, tuan-tuan tengok bersepah-sepah Bangla kat situ. Dia akan buka pusat pelacuran kat situ. Dan bila tuan-tuan turun saja eskalator tu, dekat bawah ada pusat perjudian terbuka. Dan yang paling best sekali, apabila tuan-tuan keluar daripada komplek tu, tuan-tuan menghadap ke depan, ada badan polis depan ni. Bila tuan-tuan keluar je, tuan-tuan menghadap ke depan, IPD. Bukan balai tuan-tuan, IPD. Ibu pejabat polis daerah. Siapa yang duduk di KL dia tahu. Ni ibu pejabat polis daerah, roundabout, depan tu ada satu komplek, dalam komplek tu. Dan kalau tuan-tuan tengok sebelah dia pula, sebelah dia ada Wisma Indah, juga tempat dikerumungi oleh warga asing, terutamanya Bangla. Bila tuan-tuan pergi Wisma Indah, dekat situ ada satu kedai mamak, saya dah lupa dah. Depan Wisma Indah tu sekolah pondok. Begitu tak malunya, sebelah balai bomba tu sekolah pondok. Pondok apa saya dah lupa dah. Depan sekolah pondok tu pusat pelacuran. Depan sekolah pondok tu pusat pelacuran. Jadi tuan-tuan naik je atas tu pusat pelacuran. Bila tuan-tuan naik 3-4, tak silap saya, ada pusat perjudian. Mereka akan target perjudian pelacuran ni di tempat-tempat adanya warga-warga asing ni. Jadi bila kita keluarkan warga asing ni, pusat-pusat pelacuran dan perjudian ni antaranya dapat membantu untuk mengurangkan apa nama ni semua. Bini saya diberhentikan kerja doktor UPSI sampai sekarang. Saya laki bini tak ada kerja, nak tanggung anak 6 orang, 4 sekolah. Diberhentikan atas sebab apa tu Azli Faizal Azli? Tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Nur Ismail, dia ada himpun. Yang saya tahu orang-orang yang diberhentikan kerja ni atas sebab faktor apa. Bagi yang tak berkualiti dapat jawatan, assessment macam nak gila, calon layak tak ada kabel, melopong juga. Yang ala-ala layak CGPA 2.8, 29 pula dapat sebab kabel tebal. Malaysia memang macam tu, feda. Itu kena perbaiki juga daripada segi. Contoh tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan mohon jawatan CIA. Jangan tanya macam mana saya tahu. Apabila tuan-tuan nak mohon jawatan CIA, kelayakan paling kurang adalah pointer 3.0. Baru dia dapat untuk masuk di dalam CIA. Semua negara lah, tak kira mana-mana negara, tuan-tuan kena ada bachelor degree 3.0 ke atas. Baru tuan-tuan boleh dapat masuk dalam CIA. Jadi tuan-tuan, di Malaysia juga begitu juga. Untuk kerja kerajaan sebagai contohnya, dia ada kumpulan pelaksana. Kumpulan pelaksana ni grade SPM dan juga kumpulan eksekutif. Kumpulan eksekutif ni kena letak, dia mesti dapat grade 3.0 ke atas. Barulah kita akan menghasilkan kualiti-kualiti pegawai-pegawai yang berkualiti. Kualiti-kualiti pegawai yang berkualiti. Ayat macam tu tak kisah anda. Mestilah yang berprestis tinggi. Sebab apa? Law ni yang jadi masalahnya, dia dapat pointer cukup-cukup makan pun dia boleh jadi. Dia boleh jadi kumpulan kumpulan eksekutif Khuzaimi Roslan, Pudu Plaza. Tak, bukan Pudu Plaza. Dia Pudu apa benda atau komplek apa atau. Dia dekat pasar Pudu tu, dia ada satu komplek tu. Bila tuan-tuan masuk dalam komplek tu, tuan-tuan dia lebih 20 tahun dah komplek tu. Tuan-tuan masuk dalam komplek tu, dia ada masuk dalam komplek tu, dia ada eskalator. Bawah eskalator tu kedai mesin secara terbuka. Tuan-tuan masuk je macam tak ada apa, macam tak ada apa. Tuan-tuan masuk, dia ada kedai mesin. Bila tuan-tuan naik eskalator tu, tak dekat eskalator, tuan-tuan sampai je tingkat 1, habis. Siapa ada ayat semayang, habis ayat semayang ni. Tarik tangan ni, bang, 60 bang, yo, abang handsome segala minit. Tak boleh berjalan tuan-tuan, penuh, tak boleh berjalan. Dengan Vietnam, China, tuan-tuan naik tu kiri kanan, tarik tangan, belah sini tarik, belah sana tarik, belah sini tarik, belah sana tarik, abang jom abang, tak boleh nak berjalan. Tuan-tuan naik, tuan-tuan tak percaya, cakap saya tuan-tuan pergi. Saya dah pirah, saya dah rasa dah pengalaman tu, tak boleh jalan macam tu. Sebelah sana tarik, sebelah sini tarik, sebelah sana tarik, sebelah sini tarik. Bila tuan-tuan keluar je daripada komplek tu, tuan-tuan menghadap ke hadapan, tuan-tuan tengok je, ada IPD. Ada IPD depan-depan, berhadapan ada IPD. Jadi tuan-tuan mesti terkejut je. Jadi tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur tu boleh pergi survey. Kalau tak percaya cakap saya, boleh pergi survey, ambil gambar. Saya pun ada hantar laporan berkenaan dengan women's right. Gambar-gambar tu semua saya dah ambil.
Bukan Kota Raya. Tuan-tuan tahu tak IPD Pudu? Dekat roundabout tu. Dekat roundabout tu IPD Pudu. Dekat roundabout. Depan dia. Betul-betul depan dia. Seri Johor pun ada agak ni sebenarnya. Cadangan saya untuk mantapkan UMNO untuk hadapi PRU15 diharapkan dapat PM PKPM sebagai Presiden UMNO. Sekaligus Perikatan Nasional cuma ada parti UMNO, PAS, MCA dan CD Sarawak dan Sabah. Dan saya cadang ni. CD ni siapa ni? Seri Johor pun ada agak. Seri Johor saya tak pasti kat mana. Seri Johor saya tak pasti kat mana. Seri Johor. Saya duduk flat Seri Johor tu. Saya tak tahu kat mana. Saya Syafiq atuk jadi PM tahun 2015. Dia nak kurangkan kemjawatan. Sekali dengan saya kena gantung dari 1/9 hingga sampai tak ada kerja. Saya dah berkhidmat 13 tahun dari tahun 2007 hingga hujung tahun 2014. Semuanya punca dari atuk putih memerintah. Ya, bedal petak ni saya tahu ada di antara abang-abang semua yang telah dibuang kerja, yang telah digantung, ada yang dikeluarkan surat diberhentikan kerja. Tak apa tuan-tuan, kita akan usaha tentang benda ni. Kita mungkin akan buka grup WhatsApp tentang benda ni semua. Sabar bro, insyaAllah rezeki Allah tulas. Sama dengan orang rumah saya diberhentikan oleh kerajaan PH. Tak apa, kita akan berjuangkan tentang benda ni. Apa pendapat hang kalau JPN buat pattern baru IC setiap warga Malaysia bawa surat beranak sebagai syarat untuk mendapatkan IC pattern baru? Tujuan adalah untuk buat pemeriksaan lembaga IC yang tak sah diadakan oleh pihak tertentu agar PRU15 dijamin bebas daripada bukan warga negara yang datang mengundi. Dia tak perlu buat IC baru tuan-tuan. Dia tak perlu buat IC baru. Dia perlukan data. Kalau tuan-tuan belajar tentang pendataan, tuan-tuan tahu bagaimana IC ini dikeluarkan. Dia mesti merujuk kepada data kelahiran. Dan juga dia mesti merujuk kepada data kematian. Dia ada dua data yang diperlukan untuk kita nak tengok tally dengan berapa IC yang dikeluarkan. Jadi bila kita tengok data kelahiran, kita tahu, okey, pada tahun 2009 sebagai contohnya, telah lahir orang ni, dia terima MyKit sekian-sekian. Jadi kita tahu pada tahun 2018 dia akan dapat kad pengenalan. Itu pentingnya data-data ni. Jadi kita kena tengok berapa data kelahiran setiap negeri, berapa data kematian setiap negeri. Daripada data tu kita akan tahu kerakyatan yang diberikan tu, berapa kerakyatan yang diberikan. Jadi kita tengok pula kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang ni. Bagaimana dia dapat kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang ni? Adakah dia PR? Kita kena tengok juga data PR. Dia semuanya bermain dengan data. Sebab sekarang ni adalah zaman big data, zaman data analitik. Semuanya berkaitan dengan data. Tak perlu nak tukar IC susah-susah, tak perlu. Yang perlunya hanyalah kita perlu tengok data kelahiran dan kita perlu tengok data kematian. Lepas tu data warga pemberian PR, penduduk tetap, dan juga data permohonan. Tak banyak data, kita perlu tengok data saja. Sebab tu pentingnya data. Yang kita perlu tahu adalah data saja. Bos, sementara kerjalah apa yang boleh dulu, okey?
Ya, banyaklah benda hantar dia bertanya. Ya, sebab saya kerja jujur ah. Saya kerja jujur ah depan balai bomba dekat Pasar Pudu. Ya, betul. Saya kerja jujur sebab tu banyak saya tahu. Wih, banyak komen. Ya, saya duduk blok 47 dulu, betul? Sidi. Balik pula. Tersalah tekan. Jadi banyak saya tahu sebab saya kerja jujur. Kalau saya kerja tak jujur, banyak saya tak tahu. Yang pentingnya hari ni orang Islam kena tanam dalam diri dia. Kena tanya dalam diri dia. Sebab apa? Esok dia nak mati. Dia nak mengati, dia nak menghadap dengan Allah. Dia nak menghadap dengan Allah, adakah dia nak bawa dosa-dosa dia? Dosa yang mana dia telah membiarkan rumah pelacuran, dia telah membiarkan rumah perjudian, dia telah mengambil, orang kata apa, menindas orang lain. Dia nak menghadap dengan Tuhan ni. Dekat dunia cakap senang tuan. Sebab apa tuan-tuan hidup di dunia ni memanglah mewah dengan duit. Memang mewah. Kita dekat dunia ni, kita memang diberi rasa nikmat macam-macam. Oh, bila rasa buat dosa ni kita dapat, orang kata apa, jadi mewah dengan aktiviti pelacuran, perjudian, duit banyak kiri kanan apa semua sekali minit, bagi anak makan. Esok mati nak masuk dalam kubur ni. Esok mati, tak apa, kita taubat. Esok-esok tuan-tuan kita taubat lah. Dia ingat Allah ni main-main. Dia ingat bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan ni main-main bagi dia. Tak apalah, buat dulu. Esok kita taubat lah. Buat dulu. Esok tuan-tuan taubat lah. Dia ingat taubat dia tu, macam mana dia punya taubat tu? Dia dah tahu dah silap dia buat ni. Kecuali lah kalau dia buat silap tu, dia jahil, dia tak tahu silap yang dia buat, dan dia perlu taubat dengan segera. Kalau dia dah buat silap, sebagai contohnya, dia zina, tapi dia tak tahu kata zina tu dosa besar, dia kena taubat segera. Ni tak apa, itu zina lo. Kita main pelacur lo, kita makan duit rumah pelacuran lo, kita pergi main judi lo. Esok tuan-tuan kita taubat lah. Kalau jahil tak ada masalah apa, tapi kena bertaubat segera. Ini tak jahil. Oh, duk buat. Dia tahu dah kata ambil duit tu haram. Dia tahu dah kata zina ni adalah dosa besar. Dia tahu dah kata judi ni salah. Lepas tu dia pergi buat tu. Tak apa, usia aku panjang lagi. Bila sampai tua aku akan bertaubat. Dia ingat Allah ni mainan bagi dia. Allah Maha mengetahui. Sebab tu ada saya share kepada tuan-tuan ayat Quran tu yang mana berkenaan dengan taubat ni, berkenaan dengan taubat. Apabila dia membuat sesuatu kesalahan tu, dia dalam perasaan dia jahil. Dia tak tahu yang salah dia buat tu adalah melibatkan satu dosa. Dia jahil lah, tak tahu apa. Lepas tu dia diminta untuk taubat segera. Bukannya dah tahu dah kata ambil duit rumah pelacuran ni, pelacuran ni adalah zina besar. Tak apa, buat dulu. Buat dulu, mudah lagi. Bukan nak mati lagi. Esok taubat kepala otak dia. Saya bukan duduk Pondok Inabah. Saya pergi ambil zikir di Pondok Inabah dengan Tok Guru Haji Zulkifli. Kalau tuan-tuan nak jumpa, tuan-tuan, bagus kat tuan-tuan, sebab dia membawa tarikat Abah Hanum, tarikat Qadiriyah wa Nasyabandiyah. Inabah ni kalau kita sebut, dia adalah satu tempat pemulihan akhlak remaja. Jadi Tok Guru yang mengajar di Inabah tu Tok Guru Mursyid. Tok Guru Mursyid. Jangan kita pandang pondok tu, orang yang pergi pondok tu semuanya ada masalah mental, masalah dadah dan sebagainya. Tok Guru yang mengajar di situ. Tok Guru ni diberi, orang kata apa, diberi oleh kerajaan untuk membina satu pusat pemulihan akhlak. Jadi di dalam pusat pemulihan tu ada rumah dia. Jadi Tok Guru ni Tok Guru Mursyid. Dia bawa tarikat Abah Hanum. Tuan-tuan boleh pergi jumpa dengan dia. Siapa-siapa pun boleh pergi. Tak perlu jadi nak masuk Inabah baru boleh pergi jumpa dengan dia. Kalau sempat bertobat, kot-kot besok dah kot, penyudah check in neraka tak sampai bertobat. Tahu tak apa? Abah Hanum, ya, hantar Melaka, Abah Hanum. Ya, Abah Hanum Ya, arwah Abah Hanum. Tok Guru Datuk Zulkifli ni bawa Abah Hanum punya line Abah Hanum yang saya ambil dengan dia tu.
Salam. Tidur eh. Mak. Tak baru. Data yang ada semua telah diubah dan dikemas kini semasa kerajaan lama berkuasa. Ini tak mustahil terjadi sebab kuasa dalam tangan mereka. Bukankah ini yang mereka mahukan? Jadi mereka gunakan peluang yang ada sepenuhnya bila kuasa di tangan. Semua boleh mereka beli dengan pangkat dan duit. Setuju? Mereka boleh manipulate data, tetapi susah untuk manipulate ke semua data. Jadi kalau tuan-tuan bermain dengan data, tuan-tuan akan tahu. Sebab dia melibatkan pelbagai agensi. Sebab apa? Kita dah wujud grid system. Jadi dia melibatkan hospital punya data, dia melibatkan JPN database, dia melibatkan banyak untuk kita cari data ni. Jadi susah di zaman data analitik dengan data science ni, susah untuk dia manipulate. Akhirnya boleh kantoi juga. Kita boleh check sama ada genuine data ataupun fake data. Saya ambil dengan sepupuh nilai nilai 9. Ya, hantar Melaka. Bagus. Ambil dengan siapa orang nilai 9? Masuk Ahmad. Saya nak main kaca-kaca pintu lah. Kita tak percaya hantu Ahmad. Oh, Jo. Kenal. Ada orang PKR dalam ni no? Tapi harap mereka tak pergi kepada PKR lah, patah balik kepada UMNO. Any question? Data ni susah tuan-tuan nak manipulate tambah-tambah bila data yang besar ni. Dia susah. Memang susah kalau tuan-tuan. Dia bukan macam data tuan-tuan buat kira in stock out stock dekat kedai tu. Dia lain. Dia data ni dia melibatkan banyak tuan-tuan Dia melibatkan banyak. Dia melibatkan tu saya sebut tu data kelahiran, data kematian. Dia melibatkan banyak orang kata apa, inquiry yang kita boleh buat. Banyak inquiry. Tak mungkin mereka boleh manipulate semua. Sebab tu mereka hidden. Dia hidden saja. Dia hidden sebab dia takut kita jumpa data yang sebenar. Sebab tu kalau tuan-tuan Syazwan tolong type balik sebab tu kalau tuan-tuan tengok pergi kepada data terbuka, sepatutnya benda ni jadi data terbuka. Kalau tuan-tuan pergi kat data terbuka ke, tuan-tuan pergi kat Jabatan Statistik ke, mereka tak update. Sebab apa mereka tak update? Mereka takut rakyat tahu. Kalau mereka update, rakyat akan tahu. Tambah-tambah ada orang kata apa, ada orang profesor yang buat bidang pengkajian dalam bidang ni kan, dia akan tahu. Dia akan cek data kelahiran, dia akan cek data kematian. Siapa ni macam lain macam ni. Apa kerakyatan Malaysia ni lebih sangat ni. Jadi siapa yang bermain dengan data, dia akan dapat. Sebab tu mereka hidden. Kalau tuan-tuan main coding, kalau tuan-tuan belajar computer programming macam saya belajar computer programming tuan-tuan pergi dekat data statistik, tuan-tuan type di situ data kelahiran, tuan-tuan pergi dekat inspect element, tuan-tuan type hidden. Dia hidden, tapi dia pakai programmer bangang. Bila pakai programmer bangang nak hidden data, pergi tulis hidden. Jadi orang tahulah kata data tu telah dia hidden. Jadi kerajaan Pakatan Harapan ni daripada dulu sampai sekarang dia bangang. Daripada atas sampai bawah semua bangang. Jadi bila bangang tu jadi masalah. Jadi tu yang kita tahu kata dia telah hidden data tu. Sebab dia letak coding hidden. Dia letak coding dia hidden. Dia hide data. Jadi selalunya kalau kita nak letak coding ni, kita tak pakailah hidden. Kita letaklah apa-apa sekalipun. Jadi orang tak tahulah apa benda yang kita buat tu. Jadi dia letak coding tu dia hidden. Dia punya orang panggil apa? Orang panggil apa tak? Saya lupa dah. Alias dia apa benda? Saya dah lupa. Lama tak buat programming Lama tak buat programming. Dia jual kopiah, lupa lah. Dia punya tu dia pakai hidden. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Dia hide data. Sepupuh arwah Bilal Hamid di Melaka buat masjid bai'ah di rumah arwah Bilal. Lingkungan memang dia tarik semua peruntukan orang Melayu. Semua kita jangan tengok bukan kata peruntukan saja, segala-galanya dia tarik daripada orang Melayu. Hasri Onyek, terima kasih dah lama tengok Prof kan dapat ni start tengok video dengan Prof.
Bangang dia first class Abang Jet betul ya. Siapa yang belajar programming dia tahu tak payah duk tipu Macam juga tuan-tuan buka dalam agency.com.my dekat warta kerajaan pun dia hidden. Kalau tuan-tuan buka kosong. Takkanlah bodoh sampai tahu tu. Orang kerajaan ni tuan-tuan pentadbiran berjalan hari-hari. Takkan tak ada warta kerajaan. Tuan-tuan buka kosong. Kita pelik. Biar betul dia mesti ada warta yang keluar. Lepas tu tuan-tuan pergi tengok dekat inspect element dekat dia panggil apa? Script coding, tengok dia hidden data. Tengok dia hidden data. Ni semua bangang first class. Betul, dia punya programmer pun bangang first class. Jadi tak payah kita nak rungkai panjang-panjang, kita ambil saja script tu. Saya buat bukti dulu Ambil saja script tu, kita tengok dia hidden. Dia hidden. Dia pakai alias hidden. Senang ibarat macam dia hacking dekat satu sistem, dia letak nombor IC dia. Ni saya. Dia bagi tahu. Jadi orang tahu lah kata dia buat benda tu. Bodoh. Daripada programmer sampailah ke atas semuanya bodoh belaka. Apa cadangan untuk bagi anak muda daftar mengundi dan daftar ke tempat-tempat? Okey, apa yang dibuat oleh DAP Apa yang dibuat oleh DAP untuk daftar orang Cina adalah dengan dia turun ke lokasi, memberi ceramah kepada warga Cina. Dia membawa borang parti. Jadi ni kurang dia membawa borang parti. Yang keduanya, dia bawa warga-warga yang belum mendaftar ni pergi ke pejabat pos untuk daftar mengundi. Itu yang dibuat oleh DAP kalau tuan-tuan tengok sepanjang tahun 2018. Jadi itu yang sepatutnya dibuat oleh orang Melayu, bukan dengan cara buat live saja dan turun berkempen saja. Lepas habis kempen habis. Jadi dia kena turun ke kawasan sebagai contoh ketua bahagian dan ketua cawangan, dia kena periksa berapa ramai anak muda yang belum daftar mengundi. Jadi dia kena bagi pendekatan daripada segi apa yang berlaku hari ini adalah kerana anak muda tidak daftar pengundi dan sebagainya. Bagilah ceramah apa benda pun dia nak bagi ceramah, ikut suka kepada dia. Tetapi lampirkan dalam ceramah tu, sebagai contohnya yang dibuat oleh DAP dalam ceramah tu, yang pertama dia bawa borang daftar mengundi. Dia bawa borang daftar parti, masuk parti DAP. Selepas itu dia bawa warga-warga ni pergi ke pejabat pos untuk daftar mengundi. Tuan-tuan boleh tengok dalam rocket.com tak salah saya. Dia punya bulletin Bulletin, galeri. Tuan-tuan tengok dia punya galeri. Tuan-tuan tengok dia punya galeri, tuan-tuan akan tahu Amin Mazmi, betul, dari data kita boleh trace ketirisan, tapi macam mana nak trace dan tangkap pemegang IC palsu tu? Itu yang perlu kita bincangkan. Bagaimana kita nak trace dan tangkap? Itu tak kisah sebab polis di Raja Malaysia mempunyai link dengan JPN database melalui mobile corp. Apa yang pentingnya sekarang ni adalah surveillance system. Nak mengelakkan daripada pasukan polis ini mengambil rasuah. Antaranya adalah dengan meletakkan facial recognition dan voice recognition. Bermakna di dalam kereta peronda itu perlu diletakkan bukan kata hanya kamera, kerana kamera ni tuan-tuan, semasa saya membuat penyelidikan di dalam DCC ataupun Pusat Kawalan Daerah dan Pusat Kawalan Malaysia di dalam Bukit Aman, apa yang jadi masalah hari ini adalah kamera banyak. 256 biji kamera di Kuala Lumpur. Tetapi yang jaga dalam tu 2 orang. Mana ada manusia hak boleh tengok 256 kamera? Tak ada manusia normal hak boleh tengok 256 kamera. Kita ambil 4 biji kamera. Dalam research saya ambil 4 biji kamera, suruh dia tengok 8 minit dia boleh tahan. 8 minit dia boleh tahan, lepas tu dia berpinau. Dia tak boleh nak tengok. Itu yang pentingnya surveillance system yang mantap. Kita perlu memasukkan artificial intelligence untuk membuat pengecaman, dan juga membuat recognition. Di situ juga kita boleh gunakan untuk predict and prevent crime. Dekat situ juga kita boleh detect pemegang IC palsu ni. Pemegang IC palsu dan juga pasport palsu sebagai contohnya melalui facial recognition. Semua negara luar telah pakai benda ni. Dan kita juga, saya telah tawarkan untuk membuat drone sectoring system. Maknanya bukan MPV saja ronda, tetapi drone dia snapping daripada atas. Dia jalan daripada atas, ikut kereta MPV dan dia buat pengecaman. Dan dia akan hantar data kepada mobile
mobile car tu, mobile petrol vehicle tu, dia akan hantar data kepada mobile petrol vehicle tu untuk apa? Untuk buat tangkapan. Dekat situ kita boleh elakkan daripada pegawai polis mengambil rasuah, kerana data ini telah dihantar melalui artificial intelligence kepada mobile petrol car, dan dia akan hantar kepada pegawai atasan bahawa ada detect orang yang memegang IC palsu dan sebagainya, contohnya. Face ID dengan voice recognition. Saya dah buat benda tu. Nanti saya orang kata apa? Saya sharekan kepada tuan-tuan. Saya akan sharekan kepada tuan-tuan. CCTV di Kuala Lumpur ni tuan-tuan ada 256 biji. 256 biji. Kalau tuan-tuan masuk dalam bilik kawalan Malaysia, tuan-tuan pening kepala tengok. Tu dia. Bersepah-sepah. Tetapi hak ada dalam tu yang jaga 2 orang. 2 orang lah. Kira pegawai tu kita tahu lah pegawai dia memantau. Lepas tu dia ada hak bahagian 999. Dia panggil apa? 999 ni emergency call lah. 999 punya petugas yang betul-betul fokus kepada CCTV ni 2 orang. Jadi macam mana 2 orang ni nak tengok 256? Jom nanti aku jawab Jo. Macam mana 256 orang ni nak tengok 256 CCTV ni nak dipantau oleh 2 orang? Tak mungkin. Human factor. Itu adalah human factor. Kalau kita study analisis tu human factor. Dia punya orang kata apa, ability dah. Ability dia tidak boleh. Dia tengok cuba tuan-tuan tengok 5 live dalam satu masa. Naik pening pula, tak payah banyak. Ambil 2 live lah. Ambil tengok live dia, lepas tu ambil Papa Gomo tak sebelah. Lepas tu tuan-tuan boleh fokus tak? Tak boleh fokusnya. Tuan-tuan tak boleh fokus. Jadi kita kena pakai artificial intelligence. Sebab artificial intelligence yang akan buat. Jadi orang katanya macam tu hilanglah privasi manusia. Kerana dia boleh detect daripada bangunnya seseorang daripada tidur sampailah orang tu tidur semula. Mana ada privasi? Jadi privasi apa bendanya tuan-tuan? Robot tidak mempunyai nafsu. Dia bukan nak mengendap tuan-tuan mandi kan? Dia bukan nak pergi teropong. Drone tu bukan nak pergi terbang kat atas bumbung rumah tuan-tuan, nak pergi mengendap bini tuan-tuan mandi. Dia tak ada kerja dia nak buat itu sebab robot tak ada nafsu. Jadi tak ada masalah apa untuk memakai benda tu semua. Yes, memang kena guna drone je. Drone ni untuk sectoring. Dia sectoring sebab apa? Peronda apabila dia bawa kereta, dia hanya fokus kepada pemanduan dia. Kita dah buat research semua ni, dia fokus pada pemanduan dia. Dia tak boleh nak tengok kiri kat bangunan tu ada perompak ke, ada ni ke. Dia tak boleh nak tengok. Dia berdasarkan pemanduan dia. Dan yang di sebelah kiri dia tu, yang pembantu dia pula tidak boleh tekan. Contohlah, dia cuma ada mobile code ni satu. Jadi dia nak tekan semua kereta yang ada dekat situ ataupun semua muka manusia kat situ, tak boleh lah. Dia terhad. Ini adalah human ability. Dia human factor ni. Ability ni dia tak boleh, dia terhad. Jadi kita kena pakai drone. Kita kena pakai robot. Sebab robot ni dia boleh detect keliling. Dia boleh buat sectoring. Bila dia boleh buat sectoring, jadi senanglah, mudah. Bila dia dapat detect, dia akan hantar maklumat kepada MPB. Dekat situ kita akan pakai geolocation system. Dia akan bagi koordinat di mana kedudukan penjenayah tu. Jadi MPB tu cuma hanya ikut sahaja ke mana arah tuju yang dibagi oleh drone tu. Itu yang paling penting. Problem drone ni dia limited flight time. Yang saya buat drone sectoring ni dia boleh patah balik cas sendiri. Benda ni dah ada dekat luar negeri ya. Dia terbang, cukup masa timing untuk dia charging balik, dia akan patah balik ke dia punya post untuk charge. Lepas tu dia akan keluar balik untuk drone yang kedua. Tak ada masalah. Untuk kita buat dia bergerak sini. Sebab apa? Artificial intelligence, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi dekat dalam YouTube, tuan-tuan tengok Dubai System, Dubai Police System. Tuan-tuan boleh tengok itu. Dia orang panggil apa? IoT, Internet of Things dengan Internet of Everything. Jadi dunia zaman sekarang ni, benda ni tak ada masalah. Dia nak charge, dia tak charge tu semua kita boleh letak otak ke dia. Kita boleh program. Cukup masa 14 jam kau patah balik, charge, lepas tu kau ronda balik. Tak ada masalah. Jangan risau buat charge tak charge. Bukannya orang terbang. Orang tak kontrol, dia terbang sendiri. Dia terbang sendiri mengikut koordinat yang kita bagi kepada dia. Mengikut koordinasi yang kita bagi kepada dia. Benda ni ada dipakai untuk projek padi, tak silap saya. Yang saya ambil ni untuk projek padi. Dia terbang untuk tengok padi yang mana padi buruk dengan padi yang elok. Ini dibuat oleh Universiti Malaya. Dibuat oleh Profesor Dr. Bukan Profesor, Dr. Liu Chisun. Dr. Liu Chisun. Saya ambil dia punya drone tu. Untuk spectrum kamera. Sebab dia ada 4 kamera.
dia ada spectrum, dia ada night vision, dia ada heat dengan normal. Dia ada 4. Jadi dia boleh tengok semua. Dah tak isap batu lagi ke lah ni Muhammad Fidah ni, bila masa pula Dan isap batu. Cantik idea tu. Tapi untuk jangka masa sebelum naik PRU, sistem ini boleh direalisasikan untuk didevelop dan diimplement. Boleh, dia tak ada masalah apa. Dia bergantung pada software saja. Sebab kita dah ada semua. PDRM dah ada drone, PDRM dah ada kamera. Yang perlunya hanyalah software dan juga beberapa barang yang lain lah. Beberapa barang yang lain ada, semua boleh buat, tak ada masalah apa. Sebab kita ada Barang kita beli daripada segi hardware kita dah ada semua dah. Tapi yang teruknya adalah kita tak implement dia kepada orang kata apa, menggunakan sepenuhnya. Kita tidak menggunakan sepenuhnya peralatan yang kita ada. Itu yang jadi masalah di dalam negara kita sekarang ni. Kita ada barang tapi kita tak implement. Kita sebagai contohnya, kita ada CCTV sampai 296 tapi kita tak masukkan untuk buat facial recognition. Facial recognition ni software saja. Dengan adalah hardware dia kena pakai GPU. Dia kena pakai GPU dan sebagainya. Satu GPU tu boleh support 6 biji kamera. Tapi tak mahal pun, kos dia tak tinggi mana. Tak tinggi mana sebab kita dah ada. Untuk projek DBKL punya kamera 256 tu, kita zaman ZMED kita keluar dalam 2.5 bilion. Dan saya kira dulu untuk support semua sistem tu, saya kira dulu lebih kurang dalam 450 juta. 450 juta untuk Kuala Lumpur saja. Ya, drone yang kita pakai Kai Osman. Drone sekarang ni yang ada UK spec dia 16K. Dia kamera dia 16K. Dia boleh tengok, dia boleh terbang. Di atas tu tak ada siapa pun nampak duduk atas awan tu, tapi dia boleh zoom sampai dia setting satu daerah. Itu yang ada UK spec. Saya tengok tu dekat dalam NEXEC punya National Security 2018 Exhibition tingkat 2 di Matrix. Saya tengok tu. Jadi itu drone yang kita ada sekarang ni, kita ada sampai 16K. Kita ada sampai 16K. Kita tak risaulah, kita boleh tengok. Kita boleh tengok orang kata apa. Jadi dia masalah sekarang ni adalah human privacy. Itu saja. Privacy manusia tu saja. Dan bila kita implement Internet of Everything ni tuan-tuan, kita boleh tag semua kamera-kamera. Kita boleh tag semua kamera-kamera di bandaraya. Maknanya sekarang ni okey, kalau bank dia pasang kamera. Kalau you nak secure you punya kamera, you kena bagi kita akses kepada you punya, kalau you nak secure you punya premise, you kena bagi kita akses kepada you punya premise. Dekat situ kerajaan dapat menjimatkan kos untuk membeli kamera. Jadi maknanya mana-mana premise yang memakai kamera, kalau dia nak secure, dia nak kita cepat sampai ke tempat dia, dia kena bagi kita akses. Dia kena bagi kita akses untuk kita gabungkan. Jadi dekat itu yang dipakai dekat China tuan-tuan. China dia bukan beli semua kamera, gila babi dia nak beli banyak nak mampu. Dia tak beli, dia tap mercik behek liok. Dia tap tuan-tuan. Dia ambil. Kalau you nak secure, sebab tu dia kata you can run but you cannot hide. Tu China punya sistem. Dia tap saja, dia ambil. Kalau you nak permis you secure, tak ada masalah. You bagi kita akses kepada you punya kamera. Dan kita akan bagi daripada sudut keselamatan kepada you. Jadi dekat situ kerajaan boleh jimatkan semua premis hari ni di KL ada kamera. Ada CCTV, wireless CCTV. Tetapi dia tengok kat rumah dia tak guna. Dia tengok pun dia nak buat apa. Dia kena bagi PDRM untuk akses kepada kamera dia. Untuk akses kepada kamera dia untuk buat facial recognition dan sebagainya. CD tadi dia tanya. Tolong bagi pencerahan bagaimana sesama Islam perlu diperkuatkan agar sesama Islam kita tidak memperolokkan dari kalangan mereka yang bukan Islam. Adalah dengan memartabatkan Islam tu sendiri, Jo. Memartabatkan Islam tu sendiri bukan hanya dengan percakapan, tetapi dengan jiwa seorang Islam. Itu yang pentingnya. Tak payah layan tuan-tuan, tak payah layan. Kita tak perlu layan soalan-soalan negatif kerana dia akan merosakkan pemikiran kita. Itu yang penting. Apabila mood kita ni tuan-tuan, apabila kita dalam keadaan yang positif, tiba-tiba ada satu impact negatif yang masuk, dia akan ubah wave kita.
Itu yang kita jadi negatif. Jadi bila tuan-tuan tengok saja komen yang macam tu, biarkan dia berlalu bagai angin yang lalu. Jadi kita tak perlu layan. Kerana orang-orang yang negatif ni, seperti orang kata, kalau kita layan orang gila, kita akan jadi gila. Jadi kita tak perlu layan orang gila. Jadi itu yang pentingnya. Sebab kita nak berkongsi ya. Mandron, drone semua canggih-canggih. Nama pun Mandron. Jadi kita ni ya, yang penting kita boleh beli dan buat secepat mungkin. Sekarang public pun boleh akses IP kamera yang tak ada firewall yang kuat. Jangan bagi tahu kat orang ramai. Tengok Ahmad Abdi punya komen. Apa dia tanya, tak ada mention nama. Itu maknanya dia tanya Syafiq lah kan. Syazwan Aiman, pencerahan apa? Sebab dia keluar laju sangat Syazwan. Bro, saya dah tag semula kat atas. Mana dia? Syazwan Aiman. Mana? Oh, jenuh cari macam ni. Panjang Tak ada. Habis tag sekali. Tag sekali Syazwan Aiman. Dia tak naik. Tapi jangan biarkan pertanyaan tadi berlalu. Tag sekali. Ni saya fokus Saya fokus pada pertanyaan tuan. Tanya ni lagi sekali. Siap. Tag lagi sekali pendek-pendek Dah dia macam ni. Bila banyak orang, macam sekarang ni 500, tuan-tuan jangan buat macam saya live dulu 50 orang dia boleh scroll. Jadi bila 500 dia tak boleh scroll, dia stuck separuh Dia tak boleh tengok sampai atas. Kecuali saya tamatkan live, saya scroll balik, saya buat live semula. Baru boleh. Jadi takkanlah Syazwan Aiman nak suruh saya buat macam tu. Dia tak boleh patah balik. Saya pin nama bro. Sekejap dia akan keluar. Kali ketiga saya tak sanggup bro. Kali ketiga dah ni saya dah pin nama dah. Saya tak layan soalan lain. Okey. Nak tanya orang yang naik pangkat setiap masa gaji haram ke halal? Tengok juga. Soalan apa tu? Lengoh belakang. Berapa jam tuan? 1 jam Syafiq minum air masak banyak, kering tekak nanti senang nak bercakap. Tak apa. Nak tanya, ke Minah mati dulu? Soalan apa ni? Dah tak jadi anggota ke bro? Saya ditamatkan perkhidmatan pada 17 hari bulan Disember 2019. Abang rasa Malaysia ni terlalu bebas ke? Because certain manusia tak boleh kawal dengan kebebasan yang diberi. Malaysia perlu limitkan kebebasan dan menjadikan lebih strict. Ada arah di dalam perlembagaan tentang kebebasan bersuara dan sebagainya. Rokok habis lah. Dia ada dalam perlembagaan bukan tak ada. Untuk mengawal kebebasan, antaranya adalah tentang kebebasan bersuara. Lepas tu kita ada Akta Perhimpunan Awam, macam mana nak berhimpun. Tu semua kandung kesesaan. Semua tu tentang mengawal kebebasan tu. Semua mengawal kebebasan. Esok ada kedai pukul berapa? Saya pukul 6 petang mau balik pada ustaz. Saya sampai pukul 12 malam. Apa kesannya kalau tidak mendaftar kematian? Kesannya tak ada rekod kematian. So, senang lah, tak ada sijil kematian lah. Saya peminat bro, teruskan bersuara. Saya ada peminat je. Saya botak, saya ada peminat ni. Mana ni Syazwan Aiman ni? Lama
Isap rokok lu Fik. Rokok habis lah. Nak kena kurang lah rokok ni. Tapi bila duk kurang-kurang rokok, isap rokok asal pahit lah. Kedai kat Gurun. Kita duk kurang lah. Bila kita isap rokok banyak kali, dia rasa pahit lah. Bila kita dah start kurang lah. Bila dah start kurang isap rokok ni, bila kita duk latu isap rokok, dia jadi pahit tekak. Bro, saya dah type. Scroll laju-laju. Mana dia? Tak ada kan? Tak keluar kan? Tak apa, saya type lagi sekali. Oh, saya tahu sebab apa. Sebab Syazwan type terlampau panjang komen. Bila terlampau panjang, dia takkan masuk dalam live. Dia takkan naik dalam live. Dia terlampau panjang sangat. Soalan tu dia terlampau panjang sangat, dia takkan naik dalam live. Dia ada limit dia. Jadi bila saya end live lagi, baru saya boleh tengok. Betul tak betul? Mesti panjang soalan tu. Macam buat karangan tu. Mesti soalan tu panjang. Syazwan Aiman tolong jawab. Mesti soalan tu panjang. Dia kalau soalan panjang, dia takkan naik. Tak ada lah, ramai orang tak nampak. Tak naik. Dia tak naik. Dalam live dia tak naik. Sebab soalan tu terlampau panjang. Ayam tebu bukit. Tahun ni 2020, betul kan tanda-tanda akhir zaman? Okey tuan-tuan, cerita tentang akhir zaman ni, tahun 2020-2023 ni, ini semuanya cerita tentang dakwah evangelis. Sengaja nak merosakkan akidah umat Islam. Tuan-tuan, kiamat ni Nabi pun tak tahu bila. Macam mana kita ni boleh tahu tahun bila? Nabi cuma bagi kat kita tanda-tanda saja. Tanda-tanda berlakunya kiamat. Tetapi spesifik date ni, ni adalah soalan. Baru keluar. Dia kalau pendek dia akan keluar. Jadi spesifik date ni kita tak tahu. Jadi bila kita sebut tentang kiamat ni tuan-tuan, kiamat ni satu benda yang amat takut, amat yang digeruni. Sebab itu adalah destinasi terakhir kita. Jadi sebelum kita tanya kiamat ni tahun 2020 ke tak, kita kena tanya diri kita dulu, adakah aku bersedia untuk berhadapan dengan hari kiamat ni? Sebab bila nak sebut tentang kiamat ni, macam-macam ada. Adakah kita boleh hidup pada zaman Dajjal laknatullah? Itu kita kena tanya diri kita tu. Adakah aku telah membuat persiapan daripada diri aku sendiri dan keluarga aku? Jadi tak perlu nak tanya tentang kiamat ni banyak sangat. Tentang tahun 2020 ke, tahun 2023 ke, tentang kiamat ni. Ini adalah fahaman evangelis. Kita jangan ikut Kristian. Kristian dia ramal bila dia akan kiamat. Dia akan buat second coming. The second coming of Jesus is 2020. Ada pendapat mereka mengatakan bukan tahun 2020, tetapi tahun 2023 adalah the second coming of Jesus. Takkan kita nak pergi ikut mereka? Kita tak payah ikut mereka. Nak ikut mereka apa? Yang kita perlu ikut adalah kiamat ni adalah pasti akan berlaku. Kita beriman adanya hari kiamat. Tapi bila datangnya kiamat ni kita tak tahu. Bila kita sebut, bila kita rasa diri kita, oh kiamat ni nak dekat, kita tanya balik diri kita, apakah persediaan aku untuk menghadapi hari kiamat ni? Ni dah abang kata kiamat ni bakal akan berlaku tahun 2020. Duk share video. Dia bukan share video dah. Kalau sebut tentang kiamat ni adalah the final destination. Bila sebut tentang final destination ni, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah persediaan yang kita buat? Jangan duk tanya kiamat tahun 2020 kan, 2023 kan, kita tak tahu. Yang kita tahu adalah kita wajib beriman adanya hari kiamat. Yang tahu, yang duk ramal kiamat ni tuan-tuan, bukan baru. Hak duk mai pada tuan-tuan ni lama dah. Tuan-tuan pergi dekat Google, tuan-tuan search the second coming of Jesus. Dia akan keluar satu list panjang. Daripada tahun 80-an dia pun duk ramal. Mungkin 2011, mungkin tahun ni, mungkin tahun tu tak jadi-jadi pun. Jadi kita duk pergi ikut mereka. Kita tak perlu nak ikut mereka. Kita umat Islam ni, kita wajib beriman adanya hari kiamat. Tapi bila nak jadi, itu Allah SWT punya aturan. Bukan kita punya aturan.
Dan bila kita sebut tentang kiamat ni, wajib kita takut. Wajib kita takut persediaan diri kita untuk menghadapi kiamat ni. Ni tak ada. Duk sebut tentang kiamat, masjid 2 saf juga. Duk sebut tentang kiamat, masjid 1 saf. Duk sebut tentang kiamat, sembahyang akhir waktu. Duk sebut tentang kiamat, berzikir tak nak buat. Duk sebut tentang kiamat, rumah perjudian bersepah-sepah. Duk sebut tentang kiamat, dalam negara Islam ada pusat pelacuran. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Ini patut sebut tentang hari kiamat, kena takut dengan kiamat. Oi, tak boleh ni. Aku tak boleh. Tidur malam tak lena dah. Tidur malam tak lena dah sebut tentang kiamat ni. Sebab final destination. Final destination. Jadi tak perlu kita duk ramal, tak perlu duk ikut puak-puak Kristian ni backpack kat depa. Depa nak ramal tu terpulang pada depa. Depa nak buat NASA test ke? Depa nak buat depa nak buat lah ni NASA test. Kononnya matahari telah dekat dengan bumi, pertanda akan hancurnya bumi. Tuan-tuan pergi tengok kat YouTube tuan-tuan. Macam-macam benda depa buat nak selamatkan bumi daripada kiamat. Bumi tu kita kena buat roket. Ada 4 roket. Lah ni mereka tengah buat projek roket untuk melarikan bumi daripada orbit, supaya bumi ni tak masuk dalam lingkaran matahari. Kalau tuan-tuan ikut mereka, jadi bodoh macam mereka. Jadi kita tak perlu ikut macam mereka. Tapi Yesus dah mati menurut Kristian, dan mereka percaya the second coming. Maknanya dia mati, tetapi mereka percaya the second coming, dia akan turun untuk menubuhkan the kingdom of heaven. Untuk menubuhkan itu tuan-tuan kena baca dalam buku Sang Nila Utama and the Lion of Judah. Dia ada banyak. Tentang buku Evangelist dia ada banyak. Tentang orang kata ramalan. Tapi tak perlulah tuan-tuan nak baca ni. Benda ni semua mengarut. Nak baca ambil tahu untuk gelak boleh. Mohon bro tak lupa untuk jawab. Ni saya dah pin ni. Saya akan jawab. Setahu saya, kerajaan negara Arab takkan pernah bagi IC kerakyatan atau kelayakan penduduk tetap kepada sesiapa saja orang luar yang bekerja di negara mereka. Betul. Ni soalan killer punya soalan. Ni soalan saja tanya, mana saya nak tahu negara Arab. Saya belajar Perlembagaan Persekutuan 1957. Tanya soalan negara Arab. Nasib baik tak baca tadi. Mana nak tahu perlembagaan apa? Tak tahu jawab terang-terang tak tahu. Tak tahu. Saya tak tahu. Ni soalan rare punya ni. Pin punya lama. Saya tak tahu perlembagaan mereka. Minta maaf. Saya tak tahu perlembagaan mereka. Mereka nak bagi kerajaan, tak bagi kerajaan, saya tak tahu. Jadi tuan-tuan tengok tuan-tuan. Soalan tu Syafiq ada yang tu yang saya tunggu. Saya tak tahu. Saya pun belajar Perlembagaan Persekutuan 1957. Dia tanya saya Perlembagaan Negara Arab. Mana nak tahu. Mana nak tahu. Dia bagi kerajaan tak kerajaan. Mana saya nak tahu. Kalau tanya saya undang-undang Imperial dia, kita tahu zaman Empire dia. Tapi tanya soalan tentang perlembagaan dia bagi kerajaan tak bagi kerajaan. Perlembagaan dia pula tulis dalam bahasa Arab. Mana kita nak tahu. Jam pula tanya soalan itu. Nasib baik tak baca. Tak apa, kita kembali balik kepada kiamat. Kita balik. Tu dia kawan tag sampai 3 kali dapat jawapan macam tu lah. Kawan marah tak apa. Tak apa, kita bagi sikit supaya dia tenang. Dia tenang. Mungkin Malaysia juga boleh buat macam tu. Tak apa, kita cuba jawab dengan lebih relevan supaya dia tidak menyedihkan beliau tag 3 kali. Jadi mungkin Malaysia juga harus buat perkara yang sama. Kita perlu buat. Kalau itu betul, mohon dibuat di negara kita yang tercinta ni juga. Saya nak jawab soalan tu. Jangan bagi saya jawapan. Saya nak jawab ni. Tapi dia dah bagi jawapan, tak apalah. Dia bagi jawapan, tak apa. Semoga buat juga kat negara kita benda tu yang sama juga. Tapi jangan tanya saya. Jangan tanya tentang Perlembagaan Negara Arab. Jam kita. Okey, tentang kiamat ni tuan-tuan. Ramalan kiamat ni banyak. Sebagai contohnya tuan-tuan, hak kita lari akidah dulu apa benda? Tentang Laut Celebes. Berapa ramai orang di tanah Melayu yang kata, kita telah menghadapi yang bakal kiamat, kita kena ada gerakan. Itu sampai dalam live saya tanya nak bajak saya masuk Panji 313 kononnya sebagainya lah. Panji alam dan sebagainya, sebab kiamat ni bakal berlaku. Sebab akan berlakunya gempa bumi di Lautan Celebes yang menggegarkan hampir 60 apa benda. Saya tak tahu lah yang daripada Merapu dulu tu. Padahal dalam projek HAB dah cakap dah.
Mereka akan buat testing. Mereka akan buat testing projek HAP, akan tunjuk bahawa ada gempa bumi di laut Sunda. Di laut Sunda yang akan orang kata apa, jadi satu malam hujan. Yang kita semua duk kata bakal jadi kiamat, duk ikut Amerika. Dia jadi masalah tu. Jadi masalah tu. Jadi ramalan hak depa duk bagi ni semuanya bodoh-bodoh belaka. Jadi yang kita tahu lah ni, petanda-petanda tu dah habis. Yang kita tunggu sekarang ni adalah petanda-petanda besar. Dan petanda besar ni pula, dia bukan main satu-satu. Dia ibarat tasbih yang terputih. Jatuh Nabi kata, ibarat tasbih yang terputih. Tak sekaligus. Bukannya tiba-tiba. Ni tiba-tiba di Rusia ke mana? Ada asap guna-gunanya. Dukhan. Semua duk kata bintang lah. Ni semua ni tuan-tuan. Ramalan hak depa ni semua. Semua nak bagi akidah umat Islam jatuh. Yang pentingnya kita beriman adanya hari kiamat. Tu je. Bila sebut tentang kiamat ni, Tuhan bukan nak suruh kita ramal bintang tu nak jatuh bila. Bintang tu nak jatuh bila tu lantak pergi kat dia. Yang pentingnya adalah amalan kita untuk menghadapi masa tu. Itu yang kita perlu cari. Bila kita sebut tentang kiamat ni, maknanya kita kena lebih mencari amal lah. Bukan kita duk pergi ramal pula bintang ni nak jatuh bila, tahun 2020 nanti nak jadinya kiamat. Tak ada, tu bukan kerja kita ni duk pergi buat tesis pula bintang ini sekarang ini duduk dia punya jarak ada 500 km daripada bumi, maka dia akan jatuh tepat di sini. Tu bukan kerja dia, bukan kerja kita nak buat benda tu semua. Kiamat ni kita wajib beriman yang adanya kiamat. Bukan kita duk pergi kaji pula bila tarikh dia, duk pergi kaji pula. Itu jadi gila macam masalah. Jadi gila macam masalah. Lepas tu buat teknologi. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, tuan-tuan akan gelak sampai mati. Tuan-tuan akan gelak sampai mati. How to avoid kiamat. Sebagai contohnya lah, how to avoid the end of the day. Tuan-tuan petai kat YouTube. Dia buat bumi, di penjuru bumi tu ada roket. Ada 4 roket. Jadi apabila bumi terkeluar daripada orbit dia dekat dengan matahari, jadi roket ni akan tembak bumi berjalan. Tuan-tuan tengok video tu, tapi cara dia bentang tu serius lah. Sebagai seorang profesor, we can build a rocket to avoid from the end of the day, and when the dia kata the earth nearly to the sun, and then we can avoid to untuk daripada bumi ni hancur dengan cara kita membina roket supaya bumi ni dapat keluar daripada orbit. Jadi kita jadi bodoh macam apa. Jadi kita tak perlu dah fikir benda tu semua, kita jaga amal kita ya. Itu yang penting. Kita dah banyak sangat hisapkan gas kat motor tu yang ramai bukan-bukan. Siapa duduk dekat tolong bagi rokok kat bro ni. Kau tanya macam-macam, kawan rokok habis tu. Tak ada apa, tak ada masalah apa. Bintang nak jatuh bila tu memang aku tak tahu. Tapi Elliot Syafiq jatuh aku tahu berapa kali dah. Tu dah tuan-tuan. Dia biasa bersemuk minum air sikit lah. Kering kot. Okey tuan-tuan, tak payah soalan seterusnya telah tutup. Sebab apa, bos saya panggil. Ada hal penting sikit Jadi wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuan-tuan malam ni malam 10 Rajab. Ni akhirnya live saya ni. Saya nak bagi tuan-tuan banyak soalan yang tuan-tuan tanya yang telah terjawab. Alhamdulillah. Dengan berkat yang Tuhan bagi kepada saya, mungkin soalan tu saya jawab dengan baik, ada yang tak baik. Apa yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri, apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, malam ni adalah malam 10 Rajab. Bila malam 10 Rajab ni tuan-tuan, berzikirlah banyak-banyak sehinggalah ke subuh tu. Janganlah kita duduk saja malam ni jangan duduk tengok live saja yang malam ni. Jadi malam ni malam 10 Rajab. Jangan lupa kita untuk beramal tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.